Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair wa bika nasta'in. Ya Fattah ya Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah bertemukan kita pada pagi hari ini dalam Dauratul Quran, kan, bagaimana cara untuk memulakan menghafal Al-Quran. Jadi insya-Allah saya tak dapat nak buka pembukaan dia panjang sebab sesi kita ni terlalu padat, sesi kita terlalu padat dan terlalu banyak perkongsian ataupun ilmu yang akan kita sampaikan. Terlalu banyak sangat, maka sebab tu sesi kita ni saya akan cakap sedikit laju. Saya akan cakap sedikit laju sebab kita ada masa dengan 2 jam sahaja. Okey, insya-Allah. Boleh ke? Setakat ni jelas, faham? Saya tak nampak orang. Sekejap. Aku rasa lain pula. Okey. Okey, begini. InsyaAllah boleh. Okay, sini okey. Alright. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk daurah sesi yang pertama pada hari ini. Jadi permulaan majlis kita pagi ni, kita nak buka pendahuluan dulu, iaitu kita alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi kita nak masuk bahagian persiapan, bagaimana persiapan untuk kita mempelajari Al-Quran. Jadi setiap orang tak dinafikan, setiap orang dia berkeinginan untuk hafal Quran, tapi sebelum kita mula menghafal Quran, kita mestilah membuat persiapan dahulu, membuat persiapan untuk membaca Al-Quran dahulu dan juga membuat persiapan untuk mengizinkan ayat-ayat Al-Quran tu masuk ke dalam dada kita. Jadi dia bukan hafal Quran ni, dia bukan macam kita hafal Al-Quran, kita buka Al-Quran kita hafal, tak. Tapi nak hafal Quran ni, dia perlu apa? Dia perlukan persiapan. Jadi persiapan. Jadi macam ibu-ibu, kalian boleh buat persiapan daripada anak masih kecil lagi dah boleh buat persiapan untuk anak-anak hafal Quran. Bukan semestinya dah besar, kan, tak. Jadi nak anak kita hafal Quran cepat, maka kita kena buat persiapan segera. Sama juga ibu-ibu pun mana yang nak hafal Quran, kan, muslimat-muslimat yang nak hafal Quran, dia kena buat persiapan. Jadi setiap benda ni mesti ada persiapan. Setiap perkara ni mesti ada persiapan. Setiap benda ni mesti kena ada persiapan. Tak boleh kita main terjah je, tak boleh. Semua kena ada persiapan. Jadi persiapan setiap pelajar Al-Quran, setiap pelajar Al-Quran yang ingin hafal Al-Quran 30 juzuk mestilah disediakan sama ada daripada ibunya ataupun dirinya sendiri. Dan perkara pertama yang persiapkan adalah badannya mestilah sihat. Badannya mestilah sihat. Dia mestilah orang yang sihat. Itu yang pertama. Dan kedua kemudian dia mestilah cergas dan juga bersemangat. Mestilah cergas dan juga bersemangat serta terzahir kesungguhan daripada riak wajah dia. Jadi kita kalau tengok pelajar-pelajar, ni, kita tahu mana yang bersungguh dan mana yang tak bersungguh. Mana yang memang nak belajar Al-Quran dan mana yang tidak mahu sebenarnya. Jadi benda tu terzahir pada pada wajah. Benda tu terzahir pada wajah anak tersebut ataupun wajah pelajar tersebut. Sama ada dia memang nak belajar Al-Quran ataupun dia tak nak. Dia nak ataupun tak nak boleh terzahir. Boleh terzahir pada apa? Dengar kan saya? Boleh terzahir pada pada wajah dia. Riak wajah dia. Itu yang pertama. Seterusnya adalah sementara itu adalah zahir dia sihat, kan, zahir mestilah sihat. Kedua, zahir dia mestilah cergas, zahir dia mestilah ada keinginan pada wajah dia. Itu yang pertama. Jadi sediakan zahir dia.
iaitu apa, macam mana nak zahirkan dia nak supaya dia menonjolkan, zahirkan daripada diri dia tu apa, semangat nak belajar agama, semangat dengan apa, semangat dengan Al-Quran. Itu pertama. Kedua apa? Kedua, dia batinnya pula mestilah batin dia pula macam mana? Dia mesti ada niat yang kuat. Niat yang kuat. Pertama sekali dia mesti ada, bila batin dia kuat, maka apa? Zahirnya akan kuat. Jadi dia mesti ada niat, kesungguhan, keazaman yang kuat. Kemudian dia mestilah mempunyai hati yang bersih. Mestilah mempunyai hati yang bersih. Jadi pelajar agama mesti mempunyai hati yang bersih. Tidak mestilah mempunyai hati yang bersih. Kemudian mempunyai cita-cita yang tinggi. Korang boleh tulis point dekat bahagian komen. Boleh tulis point dekat bahagian komen. Kemudian mestilah mempunyai hati yang bersih serta cita-cita yang tinggi dan mempunyai sifat tahammul. Tahammul ni maksud apa? Sifat yang mampu kuat ataupun sifat yang mampu mengendong. Tahammul ni maksud dia mengendong kan, ataupun diletakkan atas bahu dia. Tahammul, dia yang berpegang, maksud bertanggungjawab kan. Sifat tahammul dalam apa? Dalam menghadapi ujian semasa belajar. Jadi ada orang, ada anak-anak ataupun ada orang yang mana dia mampu untuk dia mempunyai kesihatan zahir, nampak dia sihat kan. Batin dia pun dia ada semangat yang kuat, tapi apa? Tapi dia ni tak mampu dengan ujian. Dia tak mampu dengan ujian, tak mampu nak pikul ujian. Bagi dia ujian ni berat sangat. Kalau ada ujian dalam mengajar Al-Quran ni, akan ada ujian, banyak ujian. Dalam belajar Al-Quran akan ada ujian. Kalau kita cerita mana ada orang buka Al-Quran terus hafal Quran, dia ada ujian-ujian. Ujian-ujian yang berat dalam hidup dia supaya dia ni mampu untuk hafal Al-Quran. Baik jelas. Jadi untuk ujian-ujian dia tadi, mestilah dia ni seorang yang mampu memikul Al-Quran, mampu tahammul, mampu untuk memikul ujian-ujian dugaan tadi. Jadi ingat dia punya persediaan zahir dia apa, persediaan batinnya apa. Jadi sebenarnya manakah yang lebih penting? Manakah lebih penting, persediaan zahir maupun batin? Maka ulama katakan persediaan batin itulah lebih penting. Batin lebih penting daripada zahir. Kerana apa? Kerana banyak orang yang cacat boleh hafal Al-Quran. Banyak orang yang mana tidak cerdas pun boleh hafal Al-Quran. Kerana apa? Kerana batin mereka tu kuat. Batin mereka tu mempunyai keinginan yang hebat. Dan batin mereka tu mempunyai keberkesanan menanggung setiap ujian-ujian daripada proses untuk menghafal Al-Quran. Ada ujian, mesti ada ujian. Jadi betapa besarnya ayat Al-Quran ni. Kenapa bagi tahu kenapa kita kena ada persediaan zahir dan juga batin? Kerana betapa besarnya, betapa agungnya ayat-ayat Al-Quran ni. Sebab itu diperlukan, sebab itu diwajibkan untuk ada persediaan zahir maupun batin. Kena ada persediaan zahir maupun batin. Jadi betapa beratnya, kat sini kita faham betapa beratnya ataupun tingginya ayat-ayat Al-Quran, sehingga kalau kita cerita hari ni kita ni nak belajar Al-Quran, kita ni perlukan apa? Perlukan mujahadah. Kerana apa? Baginda SAW sendiri sewaktu menerima wahyu ayat-ayat Al-Quran, maka baginda SAW sendiri melalui kesukaran yang teramat sangat. Melalui proses kesukaran. Yang mana kan kali pertama Nabi SAW menerima wahyu, maka apa? Malaikat Jibril alaihi salam telah memeluk baginda SAW. Wahyu yang pertama wahyu yang pertama sewaktu baginda SAW menerima, maka apa? Malaikat Jibril telah memeluk baginda SAW. Kerana apa? Beratnya ayat Al-Quran tersebut. Beratnya wahyu tersebut, ujiannya, mihnahnya. Ayat-ayat Al-Quran tersebut nak masuk ke dalam dada satu orang hamba ni. Itu yang sebenarnya kan. Dan juga apa? Dan seluruh tubuh badan baginda SAW pada kali pertama menerima wahyu, baginda merasakan sakit yang teramat sangat. Rasa sakit, sakit yang teramat sangat. Dan juga pada ketika baginda SAW menerima wahyu, pada ketika itu baginda SAW di atas unta. Kan? Yang mana unta tadi rebah. Sebabnya turunnya wahyu daripada Allah SWT kepada Nabi SAW. Bagi tahu berat. Wahyu ataupun ayat-ayat Al-Quran ni adalah berat. Dan juga apa? Dan baginda SAW sewaktu jika turun wahyu tu ketika sejuk, baginda SAW akan berpeluh.
Kalau sejuk, baginda SAW akan berpeluh seolah-olah kepanasan. Peluh yang menitik-nitik. Kerana apa? Kerana terlalu beratnya wahyu tersebut. Terlalu beratnya ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan juga jika dilihat peluh baginda SAW akan membasahi ke wajah baginda SAW, akan menitik-nitik. Akan menitik-nitik. Nak bagi tahu apa beratnya ayat-ayat Al-Quran. Dan pernah sekali isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sewaktu dalam safar, waktu tu ada Sayyidatina Aisyah dan juga Sayyidina Zaid. Sayyidatina Aisyah dan Sayyidina Zaid, pada waktu tu mereka Nabi SAW menerima wahyu, kan? Kemudian Kemudian kaki baginda SAW ada di atas peha Sayyidina Zaid. Yang mana ketika itu Sayyidina Zaid merasakan seolah-olah beratnya kaki baginda SAW, terlalu berat. Kerana apa? Asbab turunnya wahyu. Dan Nabi SAW berpeluh, kan? Menggigil, berpeluh. Kerana apa? Menerima ayat Al-Quran. Nak bagi tahu kalau kita hari ni nak hafal Quran, kita buka Al-Quran, kita rasa kita boleh hafal Quran. Sedangkan Nabi SAW yang mana Al-Quran itu diwahyukan ataupun diturunkan kepada baginda SAW sendiri pun, baginda SAW melalui kesukaran, melalui pengorbanan, melalui mujahadah, melalui kesakitan dan juga kesedihan. Jadi kalaulah kita ni rasa susahnya belajar Al-Quran, maka Nabi SAW sendiri dah melalui susahnya ataupun beratnya menerima wahyu. Berat. Wahyu daripada Al-Quran. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi setiap kali wahyu turun, wajah baginda SAW akan menahan bebannya wahyu tersebut. Jadi ayat Al-Quran itu pun diturunkan dalam berbagai tempat dan keadaan. Sebab tu ayat Al-Quran tak turun sekelepuk pada Nabi. Tak turun. Satu Quran turun pada Nabi. Tidak. Turun sikit demi sedikit. Kerana apa? Kerana kasihankan Nabi. Dan juga berbagai hikmah yang lain. Jadi antara hikmahnya adalah kasihankan Nabi SAW. Kerana apa? Kerana sakit, kan? Nak turun wahyu tu sakit, nak buat ni sakit, kan? Jadi apa? Ayat Al-Quran tadi turun berbagai tempat, di bahagian-bahagian tempat dan juga berbagai keadaan. Jadi dan juga kesemuanya ayat Al-Quran ataupun kesemuanya wahyu ayat Al-Quran tadi diturunkan dengan penuh mujahadah dan juga penuh dengan pengorbanan. Penuh mujahadah dan juga penuh dengan pengorbanan. Dan juga sebelum Nabi SAW layak menerima wahyu, apa yang berlaku ke atas Nabi? Siapa yang tahu? Apa yang berlaku ke atas baginda SAW adalah apa? Dada baginda SAW dibelah dan disucikan sebanyak 2 kali. Sebab apa? Nak bagi dada ni cerah, nak bagi dada ni terang, nak bagi hati ni bersih. Nak bagi hati ni bersih, nak bagi hati ni jelas. Sampai 2 kali dada baginda SAW dibedah, dibedah sehingga 2 kali supaya apa? Supaya dapat menerima, layak menerima wahyu-wahyu. Nak bagi tahu bersih, kena bersihkan hati. Sebab tu kita nak belajar Al-Quran, benda persediaan batin dia adalah hati mestilah bersih. Barulah Al-Quran tadi mudah untuk masuk. Barulah Al-Quran tadi nak masuk ke dalam hati kita. Sebab tu kena bersih. Kena belajar untuk bersihkan hati. Sebab tu kena belajar ilmu tasawuf. Sebaliknya, kalau kita fikir keadaan kita hari ni, kita bayang keadaan baginda SAW dengan keadaan kita hari ni, kita belajar agama, belajar Al-Quran dalam keadaan penuh dengan kesenangan. Banyak sangat kesenangan yang kita tak ada mujahadah. Hari ni kita nak makan apa? Semua sampai. Kita nak buat ni, semua sampai. Apa yang kita nak, tidur atas tilam yang mewah, dapat, kan? Sedangkan pelajar agama, kan? Sepatutnya mereka melalui proses mujahadah, proses berkorban. Dan juga apa? Kita hari ni nak belajar Al-Quran dalam keadaan berehat, santai, kan? Tanpa sebarang mujahadah. Tambahan pula dengan keadaan hati kita yang penuh banyak dosa. Tambahan pula hati kita yang penuh dengan banyak dosa dan juga banyak kekurangan ini, bagaimanalah kita fikir-fikir kebalik bagaimanakah Al-Quran nak masuk ke dalam dada kita. Jadi kat sini nak bagi tahu bukan kena berputus asa, tetapi kena bersungguh-sungguh untuk apa? Membersihkan hati, membersihkan jiwa supaya dapat Al-Quran tadi masuk ke dalam dada dan juga jiwa kita. Masuk sehingga mengalir, dikatakan sehingga apa? Sehingga mengalir dalam darah kita. Al-Quran ni sehingga mengalir dalam darah kita. Kerana apa? Kerana jika dikatakan ada hadis Nabi SAW atau lebih kurang mafhumnya, jika ayat Al-Quran ini diletakkan di bawah kulit kamu, kan, di bawah kulit kamu, maka apa? Maka sesungguhnya api neraka tidak akan membakar kulit kamu. Tak ada. Kan? Jika dimasukkan di bawah kulit kamu, nescaya api neraka
tidak akan membakar kulit kamu. Kerana kemuliaan Al-Quran. Kerana kehebatan dan kemuliaan Al-Quran tadi. Itu adalah persiapan. Jadi persiapan ni ada dua, persiapan zahir dan juga batin. Persiapan zahir dan juga batin. Maka yang manakah yang lebih perlu diutamakan adalah persiapan batiniyah. Persiapan batiniyah ni yang perlu diusahakan sesungguh-sungguhnya. Baik, kita masuk terus ke fasal yang kedua. InsyaAllah, ni dah 10 minit dah. Banyak kita ada 7 tau. Kita ada 7 fasal. Jadi fasal yang kedua adalah kelayakan untuk menghafal Al-Quran. Siapa yang layak untuk hafal Al-Quran? Jadi persiapan tadi mestilah ada, pertama sekali mestilah dia mestilah sihat, cerdas, bersemangat. Kemudian secara batin dia punya niat yang bersungguh-sungguh. Kemudian dia mesti hati dia mesti baik kan, hati dia mesti bersih. Kemudian dia mesti kekuatan untuk tahammul, kekuatan untuk memikul tanggungjawab. Jadi itu je cara. Jadi kalau tanya macam mana saya nak hafal Quran? Ingatlah macam mana saya nak lalui. Saya mampu tak lalui. Saya ni orang yang bersungguh-sungguh tak dalam mujahadah, bersungguh-sungguh tak nak masukkan Al-Quran. Sebab apa? Baginda SAW sendiri dia bedah dada dia 2 kali. Untuk apa? Untuk dibersihkan hati dia sebersih-bersihnya supaya dapat menghafal Al-Quran, dapat disampaikan Al-Quran dalam dada dia. Subhanallah. Baik. Jadi kelayakan untuk hafal Quran. Jadi sebab tu kalau orang tanya kenapa kita jaga anak kita makan, kenapa kita tak bagi anak kita makan ni, kenapa kita tak bagi anak kita tengok ni, kenapa? Sebab dah ada jawapan. Kita nak jaga anak kita punya dada supaya dimudahkan untuk hafal Al-Quran. Jangan cakap pada anak kita juga. Kalau kita banyak tengok benda maksiat, benda lara, maka apa? Maka susah nak hafal Al-Quran. Jadi dia pun faham daripada kecil lagi dia dah faham. Daripada kecil dia dah faham. Jadi kena jaga mata, kena jaga telinga, kena jaga lidah, kena jaga hati, kena jaga tangan, kaki semua daripada maksiat kerana nak mudah hafal Quran. Nak mudah hafal Quran. Kena jaga perut yang paling penting saya jaga. Jadi kelayakan siapakah yang layak untuk hafal Quran? Jadi kelayakan untuk hafal Quran ni Allah SWT beritahu dalam Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah SWT bertanya. Allah SWT bertanya di kalangan orang beriman, adakah layak untuk menghafal Quran? Maka Allah SWT sendiri memberi tawaran dengan firman-Nya, fahal min muddakir. Allah SWT bagi tawaran, adakah ada sesiapa yang berkehendak untuk menghafalnya? Kerana apa? Kerana walaqad yassarnal Quran. Allah SWT jadikan Al-Quran ini mudah untuk dihafal. Sebenarnya Al-Quran ni mudah untuk dihafal. Sebab tu kita kena tekan kepada diri kita, Al-Quran ni adalah dia memang untuk dihafal. Bukan untuk dibaca saja, tapi Al-Quran ini memang dipertanggungjawabkan untuk dihafal. Untuk dihafal, untuk berada dalam dada setiap orang Muslim, setiap orang Muslimah, setiap wanita dan juga wanita yang beriman pada Allah SWT. Jadi wajib, bukanlah wajib syar'i, tapi kitalah mewajibkan diri kita. Kerana apa? Kerana ini juga antara salah satu Allah SWT punya tawaran. Allah SWT punya apa? Punya tawaran untuk kita menghafal Al-Quran. Baik. Jelas? Okey. Jadi dalam hadis yang lain banyak. Kalau kita baca hadis, baca dalam Fadlul Al-Quran, banyaklah kelebihan-kelebihan kelebihan-kelebihan dan saranan-saranan baginda sallallahu alaihi wasallam dan besar sekali fadilat-fadilatnya bagi siapa yang menghafal Quran. Di hadis dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Al-Quran itu dimasukkan ke dalam kulit. Ni macam saya cerita tadi lah. Lebih kurang mafhum dia. Jika Al-Quran itu dimasukkan ke dalam kulit, kemudian dicampakkan orang tersebut ke dalam api neraka, maka neraka tidak akan mampu untuk membakarnya. Api neraka tidak akan mampu untuk membakarnya. Kerana apa? Dia tidak akan terbakar. Kerana apa? Ada Al-Quran di bawah kulit dia. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang baca Al-Quran lalu menghafalnya, siapa yang baca Al-Quran dan juga menghafalnya, siapa yang baca Al-Quran lalu menghafalnya dan menghalalkan apa yang halal dalamnya serta mengharamkan apa yang haram dalamnya. Maksudnya apa? Dia baca Al-Quran, dia faham Al-Quran, kemudian apa? Kemudian dia hafal Al-Quran serta dia ikut syariat-syariat dalam Al-Quran. Iaitu apa? Dia menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang haram di dalamnya.
maka apa? Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkannya ke dalam syurga. Jaminan Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk ke dalam syurga dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima syafaatnya. Dia dapat memberi syafaat. Dia dapat memberi syafaat yang mana diberikan kepada 10 orang ahli keluarganya. Jadi sebab tu kena sediakan anak-anak untuk hafal Al-Quran. Sebab apa? Kita ni akan dapat 10 syafaat daripada anak-anak tersebut. Dengan syarat anak tu hafal dan juga anak tu amalkan. Jadi dapat 10 syafaat, boleh memberi syafaat. Layak memberi syafaat. Dan yang mana mereka semua ini telah dijanjikan, maksudnya telah dijamin untuk masuk neraka. Dah jamin masuk neraka. Kemudian anak tadi yang mana hafal Al-Quran, dia mampu selamatkan keluarga dia daripada api neraka. Baik. Dan Sayyidina Mu'az Zuhani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang baca Al-Quran, beramal dengan apa yang terkandung dalamnya, maka kedua ibu bapanya akan dipakaikan dengan mahkota yang pada hari kiamat sinaran mahkota tersebut, ni ada dalam Fadlul Amal. Sinaran mahkota tersebut melebihi daripada sinarannya cahaya matahari. Hebat kan? Cahaya mahkota yang mak ayah kita dipakaikan untuk mak ayah kita ni, yang mana cahaya tu lebih bersinar daripada cahaya matahari. Jika matahari itu berada dalam rumah-rumah kamu di dunia ini, bayangkanlah pula bagaimana orang yang dirinya sendiri beramal dengan Al-Quran. Kalau mak ayah pun dapat cahaya matahari, dapat mahkota bercahaya matahari, bagaimanalah pula orang yang hafal Al-Quran, orang yang jaga Al-Quran, orang yang hidup dengan Al-Quran, orang yang bersungguh-sungguh belajar Al-Quran. Bagaimana? Pastilah lagi dan lagi kehebatan-kehebatannya yang banyak yang Allah SWT telah sediakan. Jadi sebaiknya jika dalam hati seseorang itu tak ada hafalan Al-Quran, tak ada hafal Quran, Allah pun tak hafal, maka hati tadi seumpama rumah yang ditinggalkan kosong. Rumah yang hati yang mana tidak ada Al-Quran dalamnya, tidak ada hafalan Al-Quran, maka diibaratkan hati tadi tu ibarat rumah yang kosong, rumah yang sunyi dan kosong. Dan rumah yang kosong ini biasanya apa? Kalau rumah yang ditinggalkan tu akan dikuasai oleh siapa? Rumah yang ditinggalkan kosong akan dikuasai oleh syaitan. Barakallahu fikum. Rumah yang kosong, yang tidak didiami oleh penghuni akan didiami oleh syaitan. Jin, syaitan, dan juga binatang-binatang yang lain kan. Jadi apa? Jadi sebab tu orang hati yang mana tidak ada Al-Quran, hati yang mana tidak ada Al-Quran, apa yang berlaku? Hati dia ni akan kosong dan akan didiami oleh syaitan. Na'udzubillah min zalik. Jadi sesungguhnya rumah yang tinggalkan kosong akan dikuasai oleh syaitan dan jin yang jahat. Bukan jin yang soleh, jin yang jahat, syaitan yang jahat kan. Dan sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berbunyi, seorang yang tidak ada sebahagian pun dalam Al-Quran dalam hatinya. Satu orang yang mana tidak ada sebahagian sikit pun Al-Quran dalam hatinya adalah seumpama rumah yang ditinggalkan kosong. Jadi seorang yang dapat menghafal Quran ini adalah pilihan Allah. Bila kita baca siapakah sebenarnya yang layak untuk hafal Quran, sebenarnya yang layak menghafal Quran adalah pilihan Allah. Itu jawapannya. Pilihan Allah SWT. Tapi kita kena berusaha untuk mendapat dan terpilih. Kena berusaha untuk mendapat bahagian dan juga terpilih. Dan juga apa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala Allah SWT pilih, dan juga Allah SWT buat apa? Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam hatinya. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan hidayah. Ni semua Allah bagi hidayah lah ni. Nak belajar Al-Quran, macam mana nak hafal Quran? Macam mana saya nak hafal Quran? Macam saya nak hafal Quran? Pertama sekali, Allah SWT bagi hidayah pada antum. Pada kalian semua dah dapat hidayah. Apa yang berlaku? Allah SWT dah bagi hidayah. Sebab tu pelajaran Quran tak buat mula-mula. Daurah Al-Quran ni kita tak buat pada permulaan. Tapi kita belajar tasawuf, belajar fiqh, belajar tauhid dulu, barulah kita buat daurah Al-Quran. Kerana apa? Nak betul-betul dapat kefahaman agama tu. Barulah kita layak mengharapkan hidayah daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi orang yang belajar Al-Quran ni, dia sebenarnya adalah pilihan Allah. Dan apa yang Allah SWT buat pada dia, pertama sekali Allah SWT berikan hidayah ke dalam hati dia. Jentikan dalam hati dia. Kemudian selepas dia mendapat hidayah, apa yang dia dapat? Dia diberikan pula taufik. Taufik ni apa? Kekuatan untuk beramal. Dia diberikan pula taufik untuk apa?
kekuatan untuk apa? Untuk mujahadah. Mujahadah. Mujahadah untuk hafal Quran. Diberikan kekuatan, taufik untuk mujahadah. Bukan semua orang diberi taufik, bukan semua orang diberikan kekuatan untuk bermujahadah. Jadi minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena minta. Kalau siapa yang tak ada rasa lagi keinginan untuk hafal Quran tu, kena minta pada Allah. Jadi anak-anak saya dalam ni banyak anak-anak madrasah. Mungkin kalau dalam ni kita tengok tak ramai ahli yang hadir, tapi apa? Satu orang guru dia akan buka pada pelajar-pelajar dia. Banyak anak-anak madrasah malam ni. Jadi saya pun pernah jadi pelajar madrasah. Ni nasihat saya buat khas untuk pelajar madrasah. Saya pun pernah jadi pelajar madrasah. Jadi apa? Jadi pelajar madrasah hari ni tak sama macam jadi pelajar madrasah dulu. Masa saya dulu, guru saya dah cakap, pelajar sekarang tak sama macam pelajar dulu. Ini adalah hakiki, hakikah. Kerana apa? Kerana apa? Kerana menjadi pelajar. Pelajar ini perlukan mujahadah. Jadi anak-anak hari ini kebanyakannya mereka tak faham apakah maksud mujahadah. Tak faham maksud mujahadah tu. Tak faham. Jadi apa yang perlu ditekankan pada pelajar hari ini adalah maksud mujahadah. Mujahadah. Jadi bila ada mujahadah, ada kefahaman mujahadah, maka apa? Maka kesusahan yang sedikit tadi akan terasa manisnya bila mendapat kejayaan. Manis. Kesusahan tu sikit je. Jadi seorang yang ingin menghafal keseluruhan Al-Quran, siapa yang ada azam? Saya nak tanya, siapa ada azam dalam ni nak hafal keseluruhan Al-Quran? Ada tak? Siapa yang ada azam dalam ni nak hafal keseluruhan Al-Quran? Kita tanya pada pelajar madrasah je. Tanya semua orang. Semua ibu-ibu, semua wanita-wanita Islam yang dalam ni. Semua. Semua kena ada azam. Bila ada azam tu maksudnya ada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang nak hafal keseluruhan Al-Quran ini, kena tulis. Dia perlu ada 4 perkara. Siapa yang nak hafal keseluruhan Al-Quran, maka hendaklah dia mempunyai 4 perkara. Okey, 4 perkara. Dapat? 4 perkara. Pertama sekali, dia mestilah ada minat yang mendalam. Minat yang mendalam. Kalau tak ada minat yang mendalam, maka apa? Maka dia sukar untuk dapatkan. Kena ada minat yang mendalam. Ya Allah, nak sangat hafal Quran. Allah, nak sangat hafal Quran. Ya Allah, nak sangat hafal Quran. Nak sangat hafal Quran. Kena ada minat yang mendalam. Jadi minat yang mendalam ni dia datang daripada manusia. Apabila satu orang manusia dia tahu kelebihan. Kelebihan. Jadi minat yang mendalam datang dari kelebihan. Jadi kat mana nak cari kelebihan? Bacalah kitab Fadail Amal, bahagian Al-Quran, Fadilat Al-Quran. Daripada situ kita dapat banyak kelebihan-kelebihan amal, kelebihan-kelebihan menghafal Al-Quran. Jadi minat yang mendalam ni datang daripada apa? Kefahaman kelebihan-kelebihan. Jadi insyaAllah guru-guru madrasah, para asatidzat, apa yang perlu kita tekankan pada pelajar selain mujahadah, bagaimana mereka ni nak terus-menerus untuk berterusan dalam apa? Dalam kita, dia tak cukup dengan kita katakan dulu anak dulu je. Kita selalu cakap tak kesian ke dekat mak ayah. Anak dulu je. Tapi anak sekarang dia tak ada rasa dah macam tu. Dia punya sense dah kurang. Tak kesian kat mak ayah. Dulu kita waktu zaman saya lah, kita kesian sangat dekat mak ayah kita. Kita buat untuk kejayaan kita demi mak ayah kita. Kita nampak pengorbanan mak ayah kita. Tapi anak sekarang subhanallah, zaman dah berubah. Bukan cakap mereka anak yang tidak baik, tapi apa, kehidupan dah berubah. Maka mereka hari ini adalah apa? Mereka hari ini ingin menggapai kejayaan mereka sendiri. Mereka hari ini anak yang lebih advance daripada kita, kan? Kita buat sesuatu kerana ibu bapa kita. Mereka hari ini tidak. Jika mereka rasa tidak ada kepentingan untuk diri mereka, maka mereka tak akan buat. Tak ada kepentingan pada diri mereka, maka apa? Maka mereka tak akan buat. Saya dulu hafal Quran kerana apa? Nak banggakan mak ayah saya. Nak bangga mak ayah saya. Tapi hari ni tak. Para pelajar hari ni sedikit sahaja yang ada golongan seperti itu. Tapi apa? Tapi lebih banyak yang nak hafal Quran kerana diri mereka. Jadi kenapa hari ni ramai pelajar yang tak ada adab, kurang beradab pada ilmu, kurang beradab, adalah kerana mereka tak faham mengapa mak ayah mereka hantar mereka untuk hafal Quran. Tak faham. Jadi daripada segi tak faham tadi, hilanglah minat dan hilanglah kesungguhan yang pada ketika itu, pada waktu mereka muda sebenarnya mereka ni mempunyai kekuatan yang luar biasa, semangat yang membara, kehidupan yang mudah, sebenarnya tidak ada apa-apa tanggungjawab, maka sebenarnya lebih mudah untuk
mereka menghafal Al-Quran. Sebenarnya berbanding dengan orang tua. Maka sepatutnya anak-anak muda lebih bersemangat untuk hafal Al-Quran. Lebih bersemangat untuk menjadi satu orang hafizatul Quran, hamilatul Quran. Lagi-lagi bila muda, bila kita muda, kenapa kita cakap muda? Kerana apa? Kerana ilmu dalam Quran, ulumul Quran, bila dikatakan satu orang tu akan dipakaikan dengan apa? Dipakaikan mahkota jika apa dia menghalalkan apa yang halal dalamnya, mengharamkan apa yang haram dalamnya. Jadi hari ini kalau kita hanya hafal, adakah kita dapat mengetahui apa yang halal dan apa yang haram dalam Quran? Tidak. Jadi pelajaran untuk menghafal Al-Quran ataupun menjaga Al-Quran ataupun bersama dengan Al-Quran ialah perjalanan seumur hidup. Perjalanan seumur hidup. Kena duduk seumur hidup. Iaitu apa? Bila belajar alimah nanti ataupun belajar kitab nanti ataupun belajar syariah nanti, apa yang akan berlaku? Semuanya berkisarkan Al-Quran dan juga hadis. Semuanya berkisarkan kembali kepada Al-Quran. Maka betapa beruntungnya para pelajar yang dah ada Al-Quran dalam dada dia. Sebelum dia mempelajari ilmu syariah. Subhanallah. Jadi kena ada minat yang mendalam dalam belajar Al-Quran. Jadi bukanlah pelajar sahaja, ibu-ibu pun. Kenapa hari ni kita amal Quran? Ya Allah, saya ni, keluarga saya ni jahil banyak. Maka apa? Saya hafal Quran kerana saya nak selamatkan banyak. Saya nak bagi syafaat pada 10 keluarga saya yang mana mereka telah dijamin untuk ke neraka. Saya nak bagi syafaat pada mereka. Sebab apa? Orang yang hafizul Quran, hamil Quran, yang menghamil Al-Quran dalam dada dia, dia layak untuk memberi syafaat. Layak. Macam mana Nabi SAW bagi syafaat tu, syafaatul uzma. Tapi orang yang hafal Al-Quran pun, dia layak bagi syafaat pada keluarga dia. Subhanallah. Hebatnya Allah SWT bagi. Kan? Itu baru syafaat. Apa lagi apalah lagi kelebihan-kelebihan yang lain. Subhanallah. Jadi mestilah ada minat yang mendalam. Jadi nak dapat minat yang mendalam tadi, mestilah dengan apa? Mestilah dengan pengetahuan kelebihan-kelebihan. Mesti kena ada rasa cinta. Kan? Cinta. Kenapa aku nak hafal Al-Quran? Okay? Jadi semangat ini, nilai dan fadilat kelebihan ataupun nilai-nilai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran ini ada banyak di dalam Al-Quran dan juga hadis. Ada banyak dalam hadis ni kelebihan-kelebihan amal. Jadi mendapat semangat ini, semangat nak belajar, semangat kesungguhan nak belajar ini, dia dapat apa? Perlu disertakan dengan usaha dan juga tidak pernah mengenal erti penat lelah. Tak pernah kenal erti penat lelah. Tak ada penat lelah lah. Kenapa nak penat lelah kan? Selagi tak berjaya, mana ada kelelahan? Tak ada. Kan? Selagi tak berjaya, selagi itulah tidak ada jalan berhenti. Buat sampai jadi. Buat sampai jadi. Jangan putus asa. Jadi itu apa? Itu yang pertama. Mestilah minat yang mendalam. Yang kedua, okay? Yang kedua apa? Sekarang dah pukul 8 lebih. Okay. Yang kedua adalah mestilah mempunyai daya usaha. Okay? Daya usaha. Jadi nak hafal Quran 30 juzuk ni, nak hafal Quran 30 juzuk ni, dia perlukan ketabahan. Dia perlukan ketabahan, dia perlukan kesabaran dan dia perlu daya usaha yang berterusan. Tak bolehlah hari ni hafal, esok tak hafal. Tak. Dia mesti berterusan, daya hafal. Dia mesti apa? Daya usaha yang berterusan. Hari ni tak dapat satu muka, esok hafal lagi sampai dapat satu muka. Hari esok tak dapat, hafal lagi. Hafal lagi, dia ada istiqamah dan daya usaha yang kuat. Ketabahan, perlukan pengorbanan kan. Dan juga dia perlukan kesabaran dan kadang-kadang tak dinafikan para pelajar yang hafal Quran ni dia dilanda apa? Dia dilanda dengan apa? Keboringan, kejemuan. Kadang-kadang boringnya asyik hafal Quran je. Kenapa aku tak ada pelajaran lain? Kenapa aku tak ada mata pelajaran lain? Kenapa tak buka ni ke? Kenapa tak belajar ni ke? Kenapa tak asyik baca Quran je? Syaitan lah mainkan kan. Dia rasa boring. Sebab apa? Pagi, petang, siang, malam, tengah malam, semuanya kehidupan dia dengan Al-Quran. Baca Quran je. Baca Quran je. Baca Quran je. Baik. Dan kadang-kadang dia dilanda kebosanan, putus asa, lemah semangat dan hilang konsentrate. Kadang-kadang penat kan. Dia hilanglah, konsentrate dia hilang. Ada kala pula diuji dengan kadang-kadang Allah SWT uji dia dengan apa? Dengan kehilangan ahli keluarga. Tengah hafal-hafal, tengah semangat, tiba-tiba pakcik pula meninggal kan. Apa banyaklah berlaku dengan ujian-ujian kesedihan, kehilangan keluarga. Masa saya belajar dulu banyak. Ada yang ayah dia meninggal. Dia tengah kat madrasah, ayah dia meninggal. Sedih. Sedih. Jadi apa? Putus semangat kan. Sebab apa? Sebab kita dulu belajar mestilah kita nak ayah kita ada kan. Jadi sedih. Dan juga apa? Ada yang pula diuji dengan apa? Sakit yang berat. Ni uji. Belajar dunia tak pula diuji.
Tapi apa, bila belajar agama tiba-tiba datang sakit. Kadang selalu gastrik kan. Gastrik. Sebab tu dalam madrasah ada bilik sakit. Sebab apa, kadang-kadang pelajar-pelajar ni memang diuji dengan kesakitan, terbaring, kesakitan kan. Dan juga banyak lagi lah ujian-ujian yang mendatang dan berlanjutan. Ujian gaduh dengan kawan. Yelah gaduh kan, macam-macam. Jadi apa? Jadi mestilah kena ada sifat tahammul tadilah. Sifat yang kuat untuk apa? Untuk mendorong satu orang pelajar untuk belajar Al-Quran. Jadi sama juga kalau ibu-ibu pula macam mana? Kadang-kadang kan sibuk uruskan anak-anak, suami pula kan. Jadi dia proses nak hafal Quran, proses nak belajar Al-Quran tu dia perlukan mujahadah. Mesti mempunyai daya usaha yang kuat. Apa keadaan pun aku usaha, apa keadaan pun aku belajar juga. Apa keadaan pun aku akan buat sampai jadi. Subhanallah. Jadi ingatan yang ketiga adalah ingatan yang kuat dan juga kefasihan serta pandai membaca Al-Quran. Jadi nak hafal Al-Quran 30 juzuk ni mestilah kena pandai baca Quran dulu. Jadi kena mulakan dengan pandai baca Al-Quran dulu. Mulakan dengan boleh baca Al-Quran dulu. Mulakan dengan boleh membaca Al-Quran dahulu. Kerana apa? Kerana satu perkara yang sangat penting. Bagaimana satu orang yang boleh menghafal Al-Quran dan menyimpan Al-Quran dalam dadanya, dan juga apa? Dan juga dia ni tidak mempunyai daya ingatan yang kuat. Bagaimana nak simpan Al-Quran kalau ingatan lemah? Kan? Tapi apa? Tapi ini boleh diusahakan. Boleh diusahakan. Mampu diusahakan. Mampu semampu-mampunya boleh diusahakan. Macam mana nak kuatkan ingatan? Boleh diusahakan. Sebab apa? Otak kita ni tak sama macam badan kita. Otak kita ni tak sama macam badan kita. Badan kita ni mungkinlah badan kita ni lemah. Bila dah tua kita kedut dan sebagainya. Tapi otak tidak. Otak ni tidak. Dia boleh disembuhkan. Kalau otak tu dia dah kecut kan, dah kecut, dah tua, dah banyak lupa, maka apa? Boleh disembuhkan. Boleh disembuhkan. Subhanallah. Nampak? Boleh disembuhkan. Maksudnya apa? Boleh diberi makan makanan untuk otak kan. Boleh supaya apa? Boleh sembuh. Okey, jelas jadi itu adalah apa? Kalau kata nak hafal Al-Quran perlukan perlukan untuk apa? Perlukan ingatan dan kefasihan baca Al-Quran. Jadi kena mulakanlah. Mulakan dengan fasih membaca, boleh membaca dulu kan. Jadi proses yang kita belajar Al-Quran ni, kita kena ada niat nak hafal Al-Quran. Yang mana sekarang tengah belajar dengan ustazah, kan ada ibu-ibu ramai tengah belajar, ada guru nak hafal Al-Quran, baca-baca. Ini adalah apa? Ini adalah proses untuk kita belajar hafal pula suatu hari nanti. Belajar dan hafal juga suatu hari nanti. Jadi begitu juga kena ada lidah yang fasih kan. Kefasihan, kena ada lidah yang fasih. Jadi nanti kita belajar dan kita adab. Kita adab yang saya tunjuk tu, ingat saya tunjuk dalam Telegram tu, ada kita adab. Dia ada ajar macam mana nak fasih membaca kitab dan Al-Quran. Dia ada ajar. Macam mana kita dengar orang baca? Baca, ya Allah, fasih lah. Fasih lah dia baca. Fasih dia baca. Dia baca tu Masya Allah, fluent. Macam ibarat dia cakap bahasa contoh kita dengar orang cakap bahasa Cina, bahasa Inggeris. Memang baguslah bahasa dia. Tapi apa? Tapi nak bagi tahu kalau kita nak hafal Quran pun kita kena fasih. Dalam fasih. Jadi benda tu ada yang kita adab, insya-Allah nanti kita akan belajar bagaimana kita nak fasihkan lidah kita. Selain daripada baca doa lah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selain daripada tu adalah apa, kita ada cara-cara style apa yang kita kena didik, yang kita kena buat pada lidah kita. Jadi untuk apa? Untuk fasih. Untuk fasih. Jadi orang lidah pendek boleh hafal Quran? Boleh. Mungkin tak berapa jelas, tapi apa, daripada tadribah, daripada usaha maka akan lahirkan Al-Quran yang bagus daripada lidah dia. InsyaAllah. Jadi mestilah mulai dengan apa? Mempelajari hukum hakam tajwid, makhraj dia kan. Macam mana huruf A, macam mana belajar huruf ba kan. Macam mana ta. Jadi apa, adakah ba tu betul ke b, macam mana kan. Jadi apa, kena betul dulu setiap huruf-huruf kan. Kena betul dulu setiap huruf-huruf. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat apa? Jadi ada 4 perkara. Yang keempat ini belajar agama. Belajar agama dalam belajar Al-Quran ini adalah apa? Adalah kurniaan. Belajar Al-Quran ini adalah yang keempat ni adalah kurniaan dan juga pilihan. Belajar agama, belajar Al-Quran, hafal Quran ni adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga pilihan. Jadi ketiga-tiga perkara di atas
ketiga-tiga perkara di atas yang kita cakap, mestilah ada minat yang mendalam, mestilah ada mesti daya usaha yang kuat, dan juga mesti ada ingatan dan kefasihan lidah. Yang keempat sekali, kita kena yakin bahawasanya ini adalah daripada kurniaan, pilihan dan juga kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ketiga-tiga perkara tadi diatasi apabila yang keempat ini telah diperolehi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT dah pilih, maka Allah SWT pilih juga dia dapat daya ingatan yang kuat. Allah Taala juga fasihkan lidah dia. Kemudian Allah SWT berikan kekuatan untuk dia dapat berusaha, dan juga Allah SWT berikan dia minat yang mendalam. Okey. Jadi itulah antara empat kelayakan bagi orang yang nak menghafal Quran. Dapat insya-Allah. Jadi di samping minat yang mendalam kan, jadi samping minat yang mendalam, daya usaha yang berterusan dan daya ingatan yang kuat, hendaklah kita berdoa, disertakan dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan minta kepada Allah, Allah pemilik arash, pemilik langit dan juga bumi, pemilik Al-Quran juga, dan dia adalah umpunya, Al-Quran adalah kalamullah, dan untuk milih kita mendapat kurniaannya, minta kepada Allah supaya Allah pilih kita ni tergolong dalam golongan yang layak mendapat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas. Okey, masuk fasal yang ketiga. Kita ada 1 jam lagi, sekejap je masa. Okey, sikit lagi. Fasal yang ketiga. Jadi kena laju, tulis laju. Okey. Inilah mujahadah belajar agama kan. Pagi-pagi kan, kena tahan sekejap, duduk sekejap kan, daurah, ada daurah. Sebab apa? Cerita pasal Al-Quran ni dia perlukan masa yang panjang. Jadi fasal yang ketiga, sekarang kita masuk dalam fasal yang ketiga, iaitu adab dan tertib untuk menghafal Quran. Jadi nak hafal Quran kena wajib dah adab. Wajib. Nak belajar agama wajib adab. Kalau tak ada adab, maka apa? Maka malulah dengan agama. Sebab apa? Sebab agama ni dipenuhi dengan adab. Bagaimana Nabi SAW bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah SWT telah mengajarkanku adab. Allah SWT telah mengajarkan adab, maka apa? Fa ahsana ta'dibi. Allah SWT telah mengajarkan aku adab, maka berbaiklah aku, jadikanlah, dan Allah SWT juga telah menjadikan aku dengan orang yang beradab, dengan adab yang husn, adab yang baik. Jadi Nabi SAW bagi tahu dekat sahabat, sungguhnya Allah Taala yang menciptakan adab kan, maka sebab itulah aku beradab. Jadi sebab tu kena beradab, kena ada adab. Belajar agama ni kena ada adab, wajib adab. Jadi kalau tak ada adab, tak ada tertib, maka apa? Pandai macam mana pun, kuat macam mana daya usaha pun, tapi dia tidak akan mencapai hakikat ataupun tidak mencapai bahagian-bahagian daripada agama jika tanpa adab. Adab sangat dipentingkan dalam belajar ilmu Allah SWT. Jadi hafalan Al-Quran ni bila kita tak adab, bilakah waktu yang paling sesuai sekali nak hafal Quran? Jadi nak hafal Quran ni paling sesuai adalah pada waktu muda. Pada waktu kecil. Ini kita kata paling sesuai. Bukan kata orang dah 40, 50 tahun. Tadi ada yang cakap makcik dah 50 tahun boleh hafal Quran lagi. Boleh. Percayalah saya cakap boleh. Kerana apa? Kerana kitab ni, pengarang kitab Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, nenek dia mula menghafal Quran sewaktu apa? Setelah dia lahir dan khatam Al-Quran pada waktu dia kecil. Maksudnya apa? Nenek dia ni menghafal Quran pada waktu tempoh yang singkat. Kerana apa? Dia masih kecil lagi, nenek dia dah khatam. Jadi boleh tak? Boleh. Boleh. Kita buat. Kita ikut adab, tertib kan. Kita ikut juga cara-cara bagaimana kita buat persediaan juga. InsyaAllah boleh. Percayalah saya cakap boleh. Jangan terpedaya dengan aku dah tua tak. Otak ni dia benda yang boleh diperbaiki. Baik. Jadi hati mestilah bersih daripada keduniaan. Bila nak belajar Al-Quran ni, belajar agama sama, mestilah dibersihkan daripada keduniaan. Kena bersih daripada keduniaan. Maksudnya apa? Kena hindarkan ni untuk pangkat, untuk darjat, untuk dapat nama, untuk hebat. Tak. Kena bersih daripada keduniaan. Itu adalah jaminan. Nak belajar agama kena bersih hati ni daripada keduniaan. Dan juga apa? Badan mestilah sihat dan ingatan yang kuat serta semangat yang membara. Macam tadi kita ceritalah. Serta dia ni kenapa kita suruh dia ni anak-anak ni belajar Al-Quran dari kecil? Sebab pada waktu kecil, pada umur dia kecil, apa yang berlaku? Dia ni tak pandai lagi nak fikir-fikir tentang dunia, tak pandai lagi.
Dia hanya fikir tentang keadaan dia sekarang. Keadaan dia pada waktu dia kecil lah. Keseronokan dia pada waktu kecil. Dan kenapa dia punya semangat pun pada waktu tu membara-bara. Kan, baru keinginan dia kuat kan. Dan juga apa, ingatan dia sangat kuat. Ingatan anak kecil sangat kuat. Dia ibarat span. Jangan walaupun kadang-kadang ada anak yang dia tak respon pada kita. Tapi percayalah, dia menyerap setiap perkataan dan perbuatan ibu dan ayah dia. Betul. Tak dinafikan. Sebab tu, siapa yang ibu ada anak kecil, jangan sia-siakan dengan anak hafal lagu-lagu. Jangan. Bagi anak tu dengar Al-Quran. Dengar Al-Quran sahaja, dia dah apa? Dia dah mudah untuk hafal Al-Quran. Tak pelik anak hafal Quran seumur usia, dia apa? Tak pelik. Kerana apa? Mereka ni mempunyai kekuatan, daya ingatan yang sangat kuat. Sangat kuat. Dan daya ingatan sewaktu hafaz masa kecil lebih kuat berbanding hafaz masa besar. Sebab tu saya fikir hari ni, kenapa saya ni susah nak lupa Al-Quran? Saya fikir sebab saya hafal daripada umur saya kecil. Umur kecil. Kerana apa? Apa sahaja yang dibuat pada waktu kecil akan diingat pada waktu besar. Apa sahaja yang dibuat pada waktu kecil, ingat waktu besar. Betul tak? Kita ingat tak waktu kecil-kecil kita main teng-teng, main apa? Betul, ingat sebab tu kenapa kita tak ingat pada waktu kita dah besar ni? Dah besar kenapa asyik lupa? Kerana apa? Kerana benda yang kita buat pada waktu kecil, benda tu memberi kesan sampai besar. Memberi kesan pada besar kita. Sebab tu saya selalu pelik. Bukan saya pelik sebab apa? Sebab saya hafal Quran dari kecil. Saya hafal Quran dari kecil. Saya pelik. Saya ni, kalau orang baca Quran salah, walaupun saya dah lama saya tak murajaah, saya beranak lah apa semua tu kan. Saya dah lama tak murajaah, tapi saya boleh tangkap. Kau baca salah. Dan saya tahu kat mana dia salah. Saya boleh tangkap. Sebab apa? Benda tu daripada kecil. Ini saya bukan nak meriak ke apa, tapi saya nak bagi tahu kesan ajar anak-anak Al-Quran daripada kecil. Kesan sangat besar. Kesan sangat besar. Bayangkanlah dah 28 tahun, 30 tahun. Al-Quran tu masih lekat lagi. Dia ada dekat dalam ni, ada. Dia ada, ada. Sebab apa? Sebab kita boleh tahu tau. Kita boleh tahu. Oh, ni macam salah. Ni kat mana? Salah kat mana? Ni salah ni di Qur'an. Sebab apa? Sebab benda tu padahal kita tak ada murajaah pun. Tapi ingatan sewaktu kecil lagi. Kuat, kuat. Memang sangat kuat. Subhanallah. Jadi sebab tu jaga makanan anak. Saya bagi tahu pasal anak-anak ni, jaga makanan anak-anak. Jangan bagi anak-anak makan benda-benda jajan-jajan, kurangkan. Kerana apa? Nak biarkan otak dia ni terus kembang kan? Terus kembang sampai apa? Sampai mudah nak buat penyerapan tentang Al-Quran dan juga agama. Dia dengar hadis sekali dia boleh hafal. Saya pernah cerita, bukan saya hebat, ada ramai orang lagi hebat. Tapi saya pelik macam mana dulu saya duduk dekat tengah-tengah. Saya duduk kat tengah-tengah. Kemudian saya ni paling kecil bukan kecil kategori budak-budak kecil lah. Jadi ada kat sebelah saya ni kakak-kakak 2 orang. Jadi saya memang kena duduk kat tengah-tengah. Saya selalu cerita benda ni. Jadi saya duduk kat tengah-tengah. Ada kakak ni hafal muka surat yang lain. Kakak ni hafal juzuk yang lain. Saya tak tahu dia hafal juzuk berapa. Dia baca, orang ni pun baca. Saya ada 2 telinga, betul? Kanan dan juga kiri. Tapi bila dia semak, saya tahu dia salah kat mana. Saya tahu dia salah kat mana. Sebab apa? Sebab pada waktu tu saya masih kecil. Saya ingat sebab saya masih kecil. Saya tak period lagi. Saya kecil lagi, saya tak period. Saya period umur 13 tahun. Saya tak period lagi. Jadi tak period lagi ni, dia kuat ingatan. Sebab apa? Kita ingat tau. Jadi dia baca salah, orang ni baca salah, saya boleh tegur. Salah. Sebab apa? Sebab dia kan ulang-ulang. Dia hafal tu dia ulang-ulang. 30 kali, 40 kali, 60 kali. Kan? Dia hafal tu dia ulang-ulang. Maka apa? Bila dia ulang-ulang tadi, apa yang berlaku? Benda tu lekat dekat dalam minda. Tanpa saya sedar. Kan? Pada waktu saya masih kecil. Tanpa saya sedar. Subhanallah. Jadi benda tu saya ingat. Bila dia baca, salah ni. Padahal waktu tu saya tak belajar pun. Saya tak baca pun apa yang dia orang baca. Tapi apa? Saya pun tak baca apa yang saya baca. Jadi kalau kita nak cerita Imam Syafi'i kan, Imam Syafi'i lagi hebat kekuatan ingatan dia. Ulama-ulama ni hebat kekuatan ingatan dia. Sebab apa? Mereka sangat menjaga apa yang masuk ke dalam perut mereka. Jaga perut. Jaga perut insya-Allah. Mudah nak hafal Quran. Jadi hafalan ni mudah untuk apa? Baca, hafal lah ataupun apa? Ajarlah anak-anak Al-Quran daripada umur kecil. Daripada umur kecil lah kita bagi. Kita bagi dia Al-Quran pada umur dia kecil lagi. Tak payah fikir orang lah sebab anak kita. Tak payah fikirlah orang cakap macam ni. Biarlah. Pendidikan anak dia. Pendidikan anak kita. Hatta mak kita pun ikan anak kita. Kan? Maka apa? Tak perlulah kita fikir. Tak perlu fikir. Sebab apa? Saya ni bersyukur sangat.
kan. Ni saya cakap depan korang lah. Tak pernah cakap depan orang pun. Tapi syukur sangat sebab apa? Sebab daripada kecil mak saya hantar saya mengaji Al-Quran. Walaupun susah kan. Tapi apa? Tapi kita tak perlu pun. Betul. Ada juga orang cakap, keluarga-keluarga cakap. Biar je lah kan. Sebab yang untungnya kita kan. Untungnya kita. Jadi walau bagaimanapun, walau bagaimanapun, jika hafalan dah lakukan pada usia dia dah balik. Ni cerita pula macam mana kalau dah besar. Boleh lagi ke? Saya dah umur 15, 16, 17, 18, 25. Boleh ke lagi? Kan? Boleh ke lagi nak hafal Quran? Kan? Boleh. Boleh, Allahu Akbar. Al-Quran ni fahal min muddakir. Allah SWT tanya, nak ke hafal? Kan? Boleh. Semua peringkat boleh. Tapi yang terbaiknya, mulakan daripada anak tu kecil. Lagi kecil lagi bagus. Tak pelik. Anak kecil, kita tak rasa agung besar sangat pun. Sebab apa? Sebab memang anak kecil ni hebat. Anak kecil ni, kalau ikut antibody dia orang pun lagi hebat daripada kita. Kan? Kalau ikut kekuatan daya ingatan, dia orang ni daya ingatan lebih kuat. Sebab apa? Dia orang ni fresh. Dia orang ni fresh. Jadi macam mana pula orang-orang tua-tua ni nak mula hafal Quran? Tadi anak-anak tadi dia hafal Quran, dia mudah hafal Quran sebab apa? Sebab dalam keadaan dia tak ada dunia, dia tak ada ta'alluq dengan dunia. Betul tak? Dia tak ada apa-apa tanggungan, dia tak sibuk dengan hal dunia sangat kan? Maka mudahlah untuk hafal Quran. Okey? Jadi macam mana orang dewasa ni nak? Orang dewasa ni nak juga macam nak hafal Quran macam mana? Dia adalah dengan apa? Dengan dia buat pembersihan hati. Itu orang dewasa. Kena bersihkan hati. Kenapa terlalu banyak dunia masuk dalam dada kita? Kena buat pembersihan hati. Kena bersih, sucikan hati. Nak masuk Al-Quran, sucikan hati. Ini orang dewasa. Orang yang dah balik, kena banyak buat pembersihan hati. Supaya mudah Al-Quran nak masuk. Jadi dia kena buat apa? Fikiran dia kena bersih, kena kosong kan? Kena kosong. Dan juga apa? Dia kena banyak banyak duduk dalam majalisul khair, duduk dalam majlis-majlis ilmu supaya hati dia ni bersih kan? Nak bersihkan hati. Orang dewasa ni kena bersihkan hati dan juga kena banyak berterusan, banyak berterusan duduk dengan Al-Quran. Dan juga apa? Kerana ayat Al-Quran ada dinyatakan innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dalam Al-Quran ada dinyatakan Allah SWT berfirman innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kerana sungguhnya apa? Sungguhnya kebaikan-kebaikan tadi, kebaikan-kebaikan apa? Yudhibna, akan menghindar daripada kejahatan ataupun keburukan. Jadi kalau katakan kita ni duduk dengan orang baik-baik, insya-Allah segala perkara yang buruk-buruk tentang kita ataupun ada dari diri kita akan apa? Akan pergi. Jelas insya-Allah setakat ni. Jadi okey, itu adab. Kita belum habis lagi. Banyak adab ni panjang sikit. Dah 8:45. Okey. Jadi kat mana bila kita nak letakkan Al-Quran dalam hati kita, nak masukkan Al-Quran dalam hati, kita kena apa? Kita kena selalulah buat pembersihan hati daripada kotoran dunia. Dunia ni kotor. Kita kena cakap dunia ni kotor. Dunia ni jijik. Dunia ni benda yang tak ada apa-apa pun. Dunia ni benda yang sia-sia. Tak ada apa yang perlu dikejarkan di dunia. Selalu kita kena apa? Kita kena sematkan dalam hati kita. Dan juga salah satu pembersihan hati ialah dengan keluarlah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari. Ini ulama-ulama lah, guru-guru saya selalu cakap. Ibu-ibu yang mana susah nak hafal Quran, para bapa-bapa susah hafal Quran, pergi khuruj dakwah 40 hari. Bila khuruj 40 hari, lalu apa? Lalu ujian kan? Ujian pengorbanan, tinggalkan keluarga, tinggalkan anak-anak, suluk dalam apa? Dalam sabar, bukan suluk duduk seorang-seorang, tak. Suluk dalam sabar dengan kerenah jamaah kan. Maka akan ada pembersihan hati dekat situ. Akan ada pembersihan hati. Jadi apa? Keluarlah 40 hari dan sebaik-baiknya kalau laki tu bagilah keluar 4 bulan kan. Bapa-bapa pergilah keluar 4 bulan kan. Bagi apa? Bagi bersih hati. Bagi keluar hati daripada dunia. Sebab apa? Bila kita keluar, bila kita kurus dakwah ni ialah apa? Dengan Allah apa? Kita tinggalkan dunia. Maka dengan tinggal dunia tadi, inilah peluang nak apa? Nak belajar agama sungguh-sungguh. Inilah peluang nak hafal Quran. Inilah peluang nak baca Al-Quran. Sebab apa? Sebab ada proses tinggalkan dunia tadi. Dia proses dia tinggalkan dunia. Tinggalkan dunia. Jadi kalau mampu pergilah masuk pondok. Yang mana tak ada suami tu pergilah masuk pondok. Pergilah masuk pondok pengajian. Pondok yang mana tak ada dunia langsung. Tak bercakap hal dunia langsung. Tak bercerita hal dunia langsung. Tinggalkan keselesaan. Betul. Bila tak selesa tadi, maka apa? Maka mudah Al-Quran nak masuk. Nak buat pembersihan hati. Jadi
Maka apa? Maka dalam tempoh suluk, masa tempoh nak bersihkan hati tadi, banyakkanlah istighfar kan, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat. Banyakkan amalan-amalan, selawat, istighfar daripada segala bentuk kegelapan hati dan juga banyak menangis. Banyak menangis. Nangis kan. Atas apa dosa-dosa yang lampau pada malam hari. Kena banyak menangis. Banyak minta kepada Allah SWT menangis dan juga apa kena banyak solat hajat, solat hifzul Quran. Siapa pernah dengar solat hifzi? Okey, saya dengar. Ada tak yang pernah tahu solat hifzi? Saya rasa pelajar madrasah tahu sebab saya dulu setiap Khamis malam Jumaat kita akan solat hifzi. Okey, kita akan solat hifzi. Tak pernah dengar? Tapi tak pernah buat, sayang. Okey, jadi nak solat hifzi ni senang je. Betul ke saya? Kalau saya lupa, saya pun dah lama tak solat hifzi. Jadi solat hifzi ni ada dalam kitab Fadail Amal. Solat hifzi. Jadi nak solat hifzi ni, saya sarankan siapa yang ada madrasah, tolong jadikan itu adalah rutin mingguan. Solat malam hifzi. Solat malam hifzi. Jadi apa? Solat hifzi ni apa? Solat untuk kuatkan ingatan. Solat malam hifzi. Jadi tata cara solat dia, saya ni baca surah Yasin dengan surah Ad-Dukhan, lepas tu surah As-Sajdah dengan surah Al-Mulk. Dia solat dia berlaku 4 rakaat, betul tak? Malam ni boleh buat, baca 4 rakaat sama ada berjemaah maupun sendiri. Baca 4 surah ni dalam apa? Dalam solat. Solat ni dilakukan pada malam hari. Khamis malam Jumaat, kemudian ada doa dia, ada dalam Fadhil Amal. Nanti saya cek. Nanti saya cek. Jadi apa? Jadi kena apa? Kena ada adab dan juga tertib. Hafal ni kena ada, kena buat pengorbanan lah. Kena buat pengorbanan. Yasin, Dukhan, As-Sajdah. As-Sajdah, Al-Mulk. Dulu saya memang, waktu saya belajar dulu, memang kita orang amalkan setiap Khamis malam Jumaat, wajib. Tak pernah miss. Tak pernah miss. Jadi kita ada geng-geng lah. Kau nak solat hifzi? Okey, jom. Kau nak? Okey, kita solat jemaah. Kan? Jadi kalau tak ada, kalau sekarang ni tak ada, maka apa? Maka kita bangkit. Kita bangkit, kita sebagai madrasah ke apa, kita buat solat kita. Kita buat baca full. Baca full. Yasin tu manalah lama, memanglah Yasin panjang. Baca Yasin. Pagi 10 minit je Yasin. Yasinul Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzil. Kan? Sikit je Yasin, yang lain surat tu pendek-pendek, 3 muka surat je. Okey? Hifzi tu solat. Solat, nama solat dia solat hifzi. Solat hifzi. Baca surah tu. Pertama sekali 2 rakaat pertama Yasin dengan Ad-Dukhan, rakaat kedua As-Sajdah dengan Al-Mulk. Betul kan saya kalau silap? Saya pun masya-Allah dah lama tak buat. Kalau tak hafal macam mana boleh. Tak saya boleh baca dalam keadaan lihat. Saya tak pernah lah sebab saya memang waktu amal tu saya memang dah hafal. Jadi ada doa dia. Nanti saya letak, saya cari doa dia. Okey. Kak silap setengah jam juga. Saya tak sampai setengah jam. Tak sampai setengah jam. Okay. Tapi kalau laju lah, kalau baca laju kan, tak sampai setengah jam. 2 kali salam, benar. 2 kali salam. Baik. Jadi kat sini, Nabi SAW, solat hifzi ni, Nabi SAW ajar pada Sayyidina Ali. Nabi SAW ajar pada Sayyidina Ali. Supaya apa? Supaya Ali pernah datang pada lebih kurang lah. Lebih kurang saya pun tak berapa ingat dalam Fadhil Amal ada beritahu, dia kata apa, Sayyidina Ali datang pada baginda SAW bagi tahu apa, lemah ingatan, susah, aku hafal lepas aku lupa, aku hafal aku lupa. Maka Nabi SAW ajarkan solat hifzi tadi. Nabi SAW ajarkan solat hifzi untuk apa? Untuk jaga hafalan tadi, untuk kuatkan ingatan tadi. Okey. Jadi insya-Allah nanti kita akan bacalah, kita akan baca macam mana nanti kita akan kongsikan lagi dalam majlis insya-Allah. Cuma nanti insya-Allah korang boleh buka Fadhil Amal. Saya pun tak ingat surat berapa. Saya dalam Fadhil Al-Quran. Boleh insya-Allah. Ada doa dia. Yang mana Sayyidina Ali lepas tu beberapa kali Sayyidina Ali datang kepada Nabi SAW. Sayyidina Ali kata apa? Aku dah kuat dah ingatan aku. Aku dah kuat dah. Aku dah boleh ingat dah. Jadi nak kuatkan ingatan tadi. Dia ada doa-doa dia. Okey. Saya belum bagi point. Itulah solat dia itulah. Nanti saya kongsikan lagi dalam majlis insya-Allah.
Okey. Baik, insyaAllah. Sekarang kita masuk fasa yang keempat. Ya Allah, sempat ke lagi setengah jam? Kita ada setengah jam je lagi. Allahu Akbar. Kita masuk fasa yang keempat. Okey. Jadi bila waktu yang sesuai nak hafal Quran ni? Waktu menghafal. Waktu hafal Quran. Jadi bila waktu yang sesuai, okay, semua orang tahu bila nak hafal Quran, bila waktu yang sesuai nak hafal Quran. Bila sebenarnya kita kena hafal Quran. Jadi waktu yang paling sesuai hafal Quran adalah selepas maghrib. Itu waktu yang sesuai untuk hafal Al-Quran. Selepas maghrib. Hafal Quran selepas maghrib. Nak hafal apa-apa, hadis pun selepas maghrib. Itu waktu yang sesuai lah. Selepas maghrib. Sebab tu bainal isya'in. Tak ada ziarah bainal isya'in. Tak boleh ziarah. Adab dia tak boleh ziarah rumah orang pada waktu apa? Pada waktu antara bainal maghrib wal isya'. Tak boleh. Nak ziarah waktu petang. Kerana apa? Tak nak mengganggu amalan infradi dia. Tak nak ganggu amalan infradi dia. Mungkin dia tengah hafal Quran, mungkin dia tengah ni. Jadi elakkan ziarah pada waktu-waktu yang tersebut. Jangan bagi dia sibuk dengan kita. Biar mereka biar tuan rumah sibuk dengan hafal Al-Quran, kan? Jadi hafal selepas maghrib. Okey? Tak boleh ziarah waktu lepas bainal isya'in. Bainal isya'in ni apa? Maghrib oleh isya'. Antara maghrib dan isya' tu tak boleh apa? Tak boleh ziarah. Bukan tak boleh ziarah sebab apa? Antara adab dia lah. Kerana apa pada waktu tu orang rumah tengah infradi amal. Orang rumah tengah infradi amal. Tengah sibuk amal. Jadi apa? Jadi selepas maghrib. Itu yang pertama. Yang kedua yang kedua sebelum subuh. Kalau tak dapat lepas maghrib, maka apa? Maka hafallah sebelum subuh. Infradi amal tu tengah amal sendirilah. Dia tengah buat amal sendiri kat rumah. Misalnya baca Quran, baca aurat, mungkin mereka ada kelas, mengaji dan sebagainya, kan? Maka jika kita datang, kita akan mengganggu waktu amalan orang rumah. Saya sendiri pun bainal isya'in, maghrib dan isya', saya takkan kalau saya ada meeting dengan tim tu saya takkan buat. Maghrib dan isya' saya takkan. Saya takkan sibukkan diri saya. Buat maghrib isya' ni semua sibuk pasal akhirat je. Kan baca fadilah amal, baca belajar agama, ajar anak Al-Quran. Jadi apa-apa sahaja benda yang lara, kita tutup rumah kita. Tutup rumah kita. Kalau ada rumah ada TV ke apa, tutup TV. Tak ada beroperasi sepanjang maghrib dan isyak sampai malam, tak ada. Kan kalau nak buka balik, buka pada pukul 10. Itu lewat malam lah. Jadi apa sebelum subuh dan juga selepas subuh. Dia 3 waktu. Selepas maghrib, sebelum subuh dan juga selepas subuh. Okay. Okay, doa tadi muka surat 325 Fadilah Amal. Okay. Dulu saya ingat, saya memang cepat hilang fokus. Waktu saya mengaji dulu, saya memang cepat hilang fokus. Jadi apa yang saya buat, saya akan hafal Al-Quran pada waktu subuh. Okay. Sebab dulu madrasah saya dekat Langat. Madrasah dekat Langat ni, dia ni tak ada air tau. Jadi kita siapa yang bangun awal, kita akan ambil air daripada tangki. Air dia tak ada saluran air yang bagus pada waktu kelas sebab dia macam kawasan dia lah, kan. Kawasan baru, kawasan tanah baru. Maka kita orang kan, saya ingat lagi saya akan bangun awal pagi untuk mandi, untuk cuci baju dan saya akan hafal Quran pada waktu pagi. Itulah saya hafal Quran pada waktu pagi. Okay, kalau tanya saya mana yang saya suka hafal Quran sebelum subuh. Saya suka. Saya suka sangat sebab saya tak boleh tengok orang. Kalau saya tengok orang je saya nak kacau. Saya tengok orang je saya nak usir. Saya tengok orang, saya tak boleh tengok orang. Jadi saya tak hafal Quran pada waktu lepas maghrib lah. Lepas maghrib waktu saya kacau orang. Waktu maghrib. Sebab tu saya duduk sebelah ni kakak garang, sebelah ni kakak garang. Dua-dua kakak garang. Dua-dua kakak ni diorang dapat apa? Diorang dapat Ustazah bagi diorang cubit saya. Ustazah bagi. Kalau dia ni nakal, cubit je. Memang nakal pun, lagi cubit lagi nakal. Saya tak berani, kakak-kakak tak berani cubit saya. Kan, diorang garang je, diorang sebab apa? Sebab saya periksa saya dapat nombor 1, kalah diorang, kan. Jadi diorang tak berani lah. Tapi pun diorang garang tak adalah jahat, kan. Jadi bila saya lepas periksa, diorang akan apa? Oh Masya Allah lah, Masya Allah, kan. Lepas periksa, kan. Sebab saya dapat nombor 1. Diorang yang garang-garang dengan saya tu, kan. Jadi tak berani jugalah nak cubit-cubit, kan. Itu waktu dululah zaman belajar dulu, kan. Zaman kecil-kecil dulu. Sekarang pun nakal juga, kan. Tapi nakal versi orang tua lah. Baik. Waktu menghafal. Jadi selepas maghrib adalah waktu pertukaran antara hari. Kenapa kita baca lepas maghrib?
lepas maghrib adalah waktu pertukaran hari. Kan? Hari pertama jadi permulaan hari lah. Sebenarnya sebenarnya hari tu bertukar kan. Jadi bertukar hari tadi tu permulaan hari. Maghrib tadi tu adalah permulaan hari yang baru kan. Permulaan hari yang baru. Jadi sebab tu sesuai untuk dimulakan dengan ataupun hafal pada waktu maghrib. Okey? Hafal waktu maghrib tu sesuai. Dan juga apa? Dan juga ini bermakna seolah-olah kita mendapat jasad yang baru, otak baru yang fresh lah, hari baru, new days kan. Jadi nak mulakan benda yang baru. Dan juga apa, sesuai lah dimulakan dengan benda yang baru tu, dimulakan dengan pengesian Al-Quran. Okey, insyaAllah. Jadi kalau waktu subuh pula macam mana? Waktu subuh pula macam mana? Sekejap kita akan masuk bab makan. Waktu subuh pula macam mana? Waktu subuh ni sebab fresh dia sebab dia tak ada banyak orang kan, orang banyak tidur lagi. Jadi kita bangun kan. Kita bangun. Dulu kat madrasah saya dulu ada 4 orang ustazah. Saya tak berapa ingat nama ustazah dia, tak silap saya Ustazah Hafizah, Ustazah Hafizah Ali, Ustazah Syafini, Ustazah Syafini, Ustazah Hamzah. Satu orang lagi ustazah saya lupa. Saya memang lupa satu orang ustazah tu. Kemudian ustazah saya. Ustazah Mardiah Farid. Ustazah Mardiah Farid ni memang garang kau. Saya tak tahulah kalau dia ada dalam ni kan. Saya bagi tahu memang ustazah saya garang. Ustazah saya, kalau ustazah lain rotan pakai rotan lah. Ustazah saya rotan dia kembang. Rotan saya lah. Dia rotan pakai hanger. Hanger saya juga. Patah hanger saya. Hanger saya juga. Sebab apa? Sebab saya memang nakal. Subhanallah. Tapi saya pernah juga saya pernah juga kena rotan dengan ustazah lain. Saya pernah juga kena rotan dengan ustazah lain. Ustazah lain pernah juga rotan saya. Kena rotan tu best tau. Siapa yang tak belajar, kalau ada belajar madrasah dalam ni, yang tak pernah kena rotan tu rugilah. Sebab apa? Ustazah saya selalu cakap, kalau kena rotan, dia jadi seronok. Kena rotan kena seronok. Orang rasa sakit, saya seronok. Rotan ni, sebab ustazah kata, kalau kena rotan, ada kesan dekat tempat rotan tadi, maka apa? Maka ke akhirat nanti tempat berbirat tu akan bercahaya. Ustazah saya cakap. Jadi sebab tu kena rotan. Ustazah saya bagi kelebihan kena rotan. Jadi apa, kita seronok kena rotan. Rotan seronok. Kena cubit pun best kan? Best. Kena rotan best. Birat-birat tu best. Sebab apa, nanti bercahaya kat tempat tu. Rotan, kalau kena rotan dekat tangan kan, kena rotan kat tangan, kalau lari 2 kali. Itu salah saya 2 kali. Lari, temis 3 kali. Sebab apa, kalau lari dia akan kena dekat tisu-tisu bahagian lain kan. Jadi apa, kena rotan. Seronok kena rotan. Okay? Jadi ibu-ibu yang hantar anak kat madrasah tu, cakap dengan ustazah, tolong rotan anak saya. Okay? Tolong ustazah. Mak saya cakap macam tu. Ustazah, tolonglah rotan anak saya ni. Saya tak larat dalam rotan dia. Ustazah, tolonglah rotan anak saya ni ustazah. Kan, rotan. Cuma janganlah sampai mencacatkan kan. Birat-birat tu tak apa, cacat jangan. Terbalik mak-mak sekarang kan, tengok barang berat, report polis kan. Jadi kita macam tu, kita bagi anak kita, barulah Allah SWT bagi agama. Bagi agama sempurna pada anak-anak kita kan. Sebab apa? Sebab kita ni dulu orang dulu ngaji Al-Quran macam mana kan. Kalau saya sebat pun tak apa, sebatlah tak apa. Yang penting jangan sampai anak saya cacat kan. Okay. Nanti tunggulah saya buka madrasah rotan. Allah. Tapi mak saya mengajar, saya tak pernah rotan orang. Saya mengajar, saya tak pernah rotan. Saya garang, saya tak pernah rotan. Tak pernah. Saya tak pernah. Apabila dulu sebelum dikahwin saya dia rotan. Tapi sejak kahwin saya cakap jangan rotan orang, jangan rotan anak orang. Nanti orang rotan anak kita. Nanti orang rotan anak kita kan. Jadi itulah soalnya kita orang pun lemah jugalah kan. Kita orang pun lemah juga, takut juga orang rotan anak kita kan. Allahuakbar. Dia nak buat mujahadah kan. Nak buat mujahadah. Jadi kita nak mujahadah, anak-anak kita nak bagi anak-anak kita kat ustaz kan. Nak bagi anak-anak kita kat ustaz, bagi anak-anak kita bagi anak-anak kita dapat agama kan. Rotan lah, bagi rotan tak apa. Jadi dulu saya memang rotan.
Yang peliknya bila saya kena rotan, saya balik bagi tahu kat mak saya doublekan rotan. Kat rumah saya pun ada rotan, dekat setiap bilik ada rotan. Mak saya pun super garang juga. Sekarang dia lembut, sekarang terbalik. Sekarang lembut sangat. Anak-anak nak buat apa pun tak apa je. Waktu dulu kita orang, setiap bilik ada rotan. Setiap belakang pintu, setiap bilik ada pintu kan. Ada pintu, ada paku. Paku ada rotan. Jangan main-main, ada setiap bilik ada rotan. Senang. Jadi apa kalau bagi tahu kat mak saya double triple. Umi, kena rotan tadi. Kau kena rotan? Mana rotan? Rotan kau lagi. Kena rotan. Rotan memang sedap betul. Jadi itulah sebab rotan sebab rotan. Jadi kita mak-mak kita kena macam tu kena macam tu. Kena biar anak kita belajar kan. Benda nak kita belajar. Tapi saya tak pernah rotan orang. InsyaAllah saya tak akan rotan orang lah. Saya pun takut juga rotan orang ni takut juga. Jadi Abu Abdillah mesti cakap, Abu Abdillah garang. Kalau saya dengan Abu Abdillah, orang ingat saya garang. Tapi sebenarnya Abu Abdillah yang garang. Kalau gaduh, ni saya beritahu korang rahsia lah. Kalau gaduh antara kita orang mesti ingat saya. Orang mesti ingat saya yang tu. Tidak. Tidak. Bukan saya nak buka aib suami saya nak beritahu kebenaran. Tidak. Saya diam. Saya diam. Saya malas nak layan. Kalau bising-bising saya diam je, lantak kau lah. Banyak kerja kan. Dia yang Masya Allah. Banyak betul ungkit. Betul saya cakap. Tak rahsia dah saya beritahu korang. Tapi itulah. Saya ni memang orang kata nampak je macam garang tapi saya tak garang pun sebenarnya. Saya tak garang pun. Saya pun cakap kuat. Macam keras kan. Tapi saya lembut. Abu Abdillah memang garang. Korang dengar lah kalau kadang saya buat kelas tu dia jerit kat anak jekar. Itu Abu Abdillah, the real kan. Muka dia baik je. Masya Allah, tenang, lembutnya. Ustaz ni lembut sangat. Ustaz ajarlah anak saya sebab Ustaz ni lembut. Tiba-tiba Ustaz naik angin, naik syekh kan. Naik dia punya masuk semua masuk dari semua jin-jin semua masuk. Ustaz terus naik syekh. Jin-jin Islam lah kan. Terus, okey. Tak sama, okey. Okey. Jadi macam itulah kan. Setiap orang adalah kelebihan kurangan dia. Jadi saling menyempurnakan. Jadi itu pengalaman belajar madrasah. Seronok. Belajar madrasah ni seronok. Saya cakap terus terang, belajar seronok. Pengalaman seronok. Tak sama macam kita belajar dekat universiti, tak sama macam kita belajar dekat ni. Tak sama kan. Tapi belajar agama ni beza. Kita ada kenangan, Masya Allah, rindunya nak belajar madrasah. Kan, kenangan Allah seronoknya, bahagianya duduk madrasah. Sebab apa? Dekat madrasah ni tak ada langsung fikir-fikir risau dunia. Tak ada kan. Jadi insyaAllah kalau ada peluang duduklah madrasah kan. Madrasah pondok sama ke tak sama? Okey. Madrasah lain. Madrasah ni manja sikit. Ini saya punya pendapat lah. Madrasah ni manja sikit. Dia semua disediakan. Kalau pondok dia orang buat sendiri. Macam masak sendiri, beli bawang sendiri, semua sendiri kan. Tapi pondok ni ada mujahadah lain sikit lah. Lepas tu pondok ni kebanyakan dia orang baca kitab kuning kan. Dia baca kitab kuning. Dia baca kitab Jawi kan. Kitab Jawa, kitab kuning. Kalau madrasah kebanyakannya pakai kitab Arab. Madrasah pakai kitab Arab. Macam ni lah. Macam kita ni kira madrasah lah. Macam kita ni kira madrasah sebab kita banyak guna kitab Arab. Tapi belajar lebih kurang sama je. Bertalaki, ada guru, ada murajaah, mutalaah, sama je. Jadi belajar madrasah, belajar pondok lain. Belajar madrasah ni ada yang bagus-bagus lah. Tapi belajar pondok, ini saya yang tak bagus. Orang lain semua bagus. Belajar madrasah Masya Allah lah, banyak Masya Allah kan. Tapi belajar pondok Masya Allah, semua bagus lah. Semua bagus Masya Allah. Tak kisah nak belajar madrasah boleh, belajar pondok boleh. Yang penting semua belajar agama kan. Kita di bawah turas yang sama Insya Allah. Okey, baik, sambung. Okey. Jadi Insya Allah kena azam anak-anak kita nak hantar madrasah kan. Anak-anak kita nak belajar agama, sampai anak-anak kita sampai agama kepada anak-anak kita. Kena azam lah Insya Allah. Okey, saya tak nak buka madrasah, jangan suruh saya buka madrasah. Saya nak beli kambing. Okey, saya nak beli kambing. Okey, jadi waktu sebelum subuh, waktu tahajud lah. Waktu tahajud adalah pada waktu tu juga doa diterima. Doa diterima. Pada waktu tu juga doa diterima. Orang yang buka madrasah ni saya rasa orang yang buka madrasah ni memang diorang ni mampu hadapilah kan. Sebab bela kambing lagi senang daripada bela orang kan. Bela kambing lagi senang bela orang. Bela orang Masya Allah kan, banyak ujian dia. Kan bela kambing senang, tambat pagi keluar, petang balik kandang.
Tambat dah senang kan. Okey. Jadi waktu subuh, waktu ni waktu tahajud. Okey. Waktu subuh, waktu tahajud, waktu ni juga waktu yang qabul doa. Qabul doa. Doa lah pada Allah SWT apa saja kita nak. Doa pada Allah, ya Allah nak ni, ya Allah nak hafal Quran, ya Allah mudah ya Allah mudahkanlah belajar agama, ya Allah mudah. Doa pada Allah SWT banyak-banyak pada apa? Pada waktu tahajud ni. Jadi mulakan dengan apa? Mulakan dengan bangun tahajud. Jadi kata apa? Tidak menyambut talibul ilm. Saya pernah ingat Habib cakap, la yusamma talibul ilm, tidak dinamakan kamu ni talibul ilm jika apa kamu tak pernah bangun tahajud. Imam Ghazali pun ada bagi tahu kan. Talibul ilm yang mana dia ni adalah macam mana nak kesan, nak tahu ini talibul ilm ataupun tidak, adalah apa? Dengan dia bangun tahajud. Jadi kalau tak bangun tahajud tu bukan pelajar agama. Imam Ghazali bagi tahu. Jadi apa kenalah bangun tahajud. Pelajar agama. Baik. So sebab itu masuk fasal kelima, kita ada 2 fasal lagi, masa sikit lagi. Okey. Fasal kelima insya-Allah, bismillah. Fasal kelima, okey, macam mana nak bantu kuatkan daya ingatan? Macam mana nak bantu kuatkan daya ingatan? Jadi ini macam mana nak bantu kuatkan daya ingatan? Jadi pertama sekali mesti dengan makanan. Nak kuatkan otak ni mesti dengan makanan. Nak kuatkan otak mesti dengan makanan. Nak kuatkan badan dengan makanan kan? Makanan. Jadi apa? Makanlah makanan sunnah. Kena ada makanan sunnah. Saya tanya dalam ni, ada tak orang yang dalam rumah dia tak ada langsung tamar? Tamar, kismis, ada tak? Jangan mengakulah. Kena ada. Okey, kena ada. Kena ada tamar, kismis, kena ada. Kena ada. Sekurang-kurang ada. Kena ada. Kalau kat rumah saya, kalau habis je, Kak Zaza selalu hantar. Kak Zaza. Zaza Syazaha. Kak Zaza. Dia ada jual kurma, dia jual kacang. Alia Husaini pun ada jual. Alia Husaini pun ada jual. Siapa-siapa ada jual, orang bagi tahulah. Jual, beli. Beli. Tak mahal. Tak mahal. Tak mahal pun. Sebab apa? Benda tu bagus untuk otak. Jadi biasakan ada kat rumah ni ada kacang-kacang. Sebab apa? Kacang-kacang ni, kacang-kacang kismis ni bagus untuk otak. Jadi selalu makanlah. Selalu kena amalkan. Untuk apa? Untuk makanan-makanan sunnah ni kena selalu amalkan. Tak kisah kurma jenama apa pun tak apa. Kalau mampu makanlah ajwa. Saya tak suka ajwa. Nabi SAW suka, saya tak suka. Tapi sebab apa? Kenapa saya tak suka ajwa? Sebab saya suka kurma yang kering. Sebab saya dah biasa makan. Ajwa dah biasa makan. Jadi saya kalau kat Malaysia, saya akan makan kurma biasa tu je. Ajwa ni bagus. Saya suka mekjol. Mekjol besar, lalu saya akan makan dengan butter, pure butter. Kan? Jadi yang suka ajwa, Masya Allah. Kan? Suka ajwa, Masya Allah. Masya Allah lah. Mekjol, saya suka mekjol. Sebab mekjol ni besar, mekjol yang Palestin tu besar. Saya akan apa? Saya akan belah tengah tu, saya akan letak butter. Itu memang favourite kan. Letak butter, pure butter lah, bukan butter biasa. Pure butter, lepas tu makan, ya Allah, dia rasa macam dia manis, lepas tu dia lemak. Sedap. Memang sedap. Okay. Jadi makan makanan yang sihat. Okay. Jadi kurangkanlah. Nasihat saya, tinggalkanlah makanan-makanan instan-instan. Makanan-makanan instan tu tinggalkanlah. Nak makan boleh sekali-sekala tapi banyaknya tinggalkan. Okay? Tinggalkanlah makanan-makanan. Jadi mulakan kehidupan kita dengan jaga pemakanan yang sihat. Jaga makanan yang tayyib. Tak perlulah rumah-rumah ni, yang mana rumah suka beli jajan-jajan ni saya perasan semua rumah ada kan. Cloud9, dah sebut dah, Cloud9, apa lagi? Biskut-biskut, kurangkanlah kan. Maggi, kurangkan. Kurangkan ke arah stop. Kurangkan ke arah stop. Coklat-coklat yang mana shopping bulanan-bulanan tu mesti ada keropok-keropok untuk anak, jajan-jajan untuk anak, tinggalkan. Mulakan dengan apa? Mulakan tukar jajan-jajan anak kita dengan makanan-makanan sunnah. Okay. Biskut-biskut pun kurangkanlah. Biskut-biskut tu manis, banyak gula. Kan? Jadi benda banyak-banyak gula ni semua tak bagus untuk badan. Okay. InsyaAllah kita cuba sikit-sikit. InsyaAllah nanti kita kongsi-kongsikan lagi kan. Saya yakin ramai yang pandai jaga makan. Jadi kongsikan, mungkin mulakan dengan jaga gula dulu kan, gula, garam. Gula dengan garam. Kurang, tak ada ambil perisa makanan. Masak tak payah ada perisa lah. Walaupun sedap, tak payahlah kan. Nak biasakan balik. Biasakan lidah kita ni makan benda yang biasa je. Tak payahlah sedap-sedap sangat. Makan kat syurga lah sedap-sedap. Kan? Kat syurga makan sedap-sedap. Nak makan sedap-sedap kat syurga. Kat dunia ni kita makan biasa-biasa je lah. Kan? Kalau ada rezeki sedap, makan sedap. Tapi bukanlah kat rumah kita. Kan? Kat rumah kita makan sederhana mungkin.
makan seberhana mungkin. Jadi azam lah beli barang dapur. Sebenarnya kan kita fikir balik kita beli barang macam dapur, macam barang elok-elok macam ni, sebenarnya lebih untung daripada kita beli barang jajan-jajan. Kan? Sebab apa? Jajan-jajan ni walaupun harga dia murah, RM3, RM3 contohlah, tapi kita beli banyak, sama je. Sama je sebenarnya kuantiti dia. Jadi jaga makan lah. Makan kena jaga. Sekejap je hidup kat dunia, sekejap kan. Sebenarnya jajan-jajan ni mahal. Betul cakap, jajan ni mahal. Jadi makan makanan sihat insya-Allah. Makan makanan sihat dan kurangkan makan. Jangan makan banyak kali sangat sehari kan. Kurangkan makan. Sebab apa kita ni apa lagi sebab kita kena jaga makan, kita jaga perut, kita jaga dapur kita. Sebab kita nak lalui fasa akhir zaman. Okay. Yang mana fasa akhir zaman ni, apa yang kita tahu fasa akhir zaman ni adalah fasa yang membebankan untuk umat Islam. Macam sekarang pun sekarang pun kita kerajaan dah bagi kena siapkan beg prepping kan. Kena siapkan prepping, kena siap satu rumah ada satu beg. Saya tu Allah setiap hari hujan sekarang. Setiap hari hujan. Jadi tengok banyak benda kita kena persiapkan. Jadi kalau kita ni selalu makan, perut kita selalu penuh, kita tak ada mujahadah, perut kita ni selalu besar kan, selalu besar, maka bagaimana kita nak lalui kehidupan nanti kan. Yang mana kita tahu bila dajjal keluar ataupun bila fitnah berlaku, makanan orang beriman pada waktu tu hanya zikir. Jadi sebab tu kita kena belajar kurangkan makan daripada sekarang. Okay? Kurangkan makan, banyakkan zikir, banyakkan ibadah kan, banyak belajar agama. Banyak belajar agama. Banyakkan dah. Kalau tanya saya dah kena buat ke? Sebab kalau ulama kata akan berlaku perang kan. Berlaku perang. Jadi siapkan je lah sikit-sikit, tak payah beria sangat. Kan? Siapkan sikit-sikit. Yang paling kena siapkan adalah apa? Paling kena siapkan agama. Agama ni paling siap. Sebab apa? Kalau kita ni ada agama, insya-Allah kita ni dipelihara. Paling perlu sekali agama. Jadi siapkanlah sikit-sikit. Macam mak saya kata mak saya dah beli plastik kutu kan. Plastik kutu untuk letak beras kan. Letak beras. Mungkin tanam ubi kalau ada tanah tu. Tanam ubi kan. Mulakan je sikit-sikit. Jangan gelabah. Jangan takut. Yang paling penting sekali siapkan agama dulu. Pertama sekali agama. Jadi mulakan dengan apa benda yang sikit-sikit dulu kan. Ubi, apa lagi yang kita kena siapkan? Benda yang sikit-sikit kan. Jadi ubi ni saya bagi tahu, ubi ini kalau ada tanah untung. Seronok orang ada tanah ni untung boleh mula tanam bela-bela ayam. Kalau siapa yang di kampung tu pergi kampung kan. Tapi siapa yang duduk kat bandar ni mulalah prepping sikit-sikit. Yang paling penting sekali belajar agama lah, yang paling penting sekali. Kena kuatkan jiwa-jiwa anak-anak kita ni. Sebab apa? Ubi dengan beras, ubi ni lagi kenyang. Ubi lagi kenyang daripada beras. Lepas tu ubi ni makan sikit pun dah kenyang. Jadi sebab tu berbaloi makan ubi. Macam orang dulu kan makan ubi kan. Okay. Tapi jangan anxiety, korang jangan risau. Betul, saya cakap, jangan risau. Tak ada apa nak dirisaukan. Apa kita kena beriman kepada Allah SWT. Apa sahaja yang Allah SWT telah tetapkan pasti berlaku. Kita kena beriman dengan qada dan qadar Allah SWT. Kita jangan risau, kita akan berlalu juga masa. Sama ada kita diambil nyawa dulu, yang kita kena risaukan ni, kalau mati sekarang ni macam mana nak bertemu dengan Allah. Itu yang kena risau. Kalau mati sekarang tak pernah hafal Quran, dalam dada tak pernah hadal Quran, dalam hati tak pernah hadal Quran, itu kena risau. Itu yang kena risau. Sebab apa? Kiamat yang sebenarnya bila kita mati. Kita baca dalam kitab tasawuf semalam, macam mana kita nak lalui kita ni sama ada berlalu siang, ma marra min abdin, tak ada satu waktu yang lalu pada seorang hamba tu yaumin wa lailatin, sama ada malam ataupun siang dia, siang ataupun malam, maka dia pasti akan melalui kematian. Mesti akan melalui kematian. Maka mati tu pasti. Sebab tu belajar agama kan. Sebab tu kena belajar agama, sebab tu kena hafal Quran. Sibukkan diri kita dengan hafal Quran, baiki diri kita. Jadi persiapan tu buat bukan makna kita risau tak kan. Persiapan paling utama sekali adalah apa? Akidah dan juga agama. Itu persiapan pertama. Bila ada agama, kita kuat. Sebab tu yang risau-risau ni apa, kita kena kuatkan agama kita. Kuatkan iman agama kita. Jadi itu insya-Allah. Okay, jadi macam mana nak kuatkan daya ingatan lagi selain makanan-makanan ni? Makanan-makanan ialah apa? Kita kena siapkan apa? Kena siapkan selain makanan yang apa? Kita makanlah kurma, okay? Setiap rumah kena ada kurma, insya-Allah. Jangan takutlah
Tak takut. Kita bersama-sama. Kan? Kita sama-sama. Kita ada akhwat, kita ada Allah SWT. Kan? Kita ada orang Islam yang lain insyaAllah. Allah SWT pasti jaga bantu kita. Sibuk dengan agama Allah je. Kan? Sibuk bantu agama Allah. InsyaAllah Allah bantu kita. Baik. Kemudian kurma, kurma, kismis, badam tu makanan-makanan yang bagus dimakan. Kurma, kismis, badam, lepas tu minyak zaitun, minyak habatus sauda, minyak sumsum. Banyak amal-amalkan dengan makanan-makanan yang mana dia dekat dengan badan kita kan. Benda yang natural dekat badan. Jadi minyak ikan tu pun bagus minyak ikan pun bagus untuk kuatkan daya ingatan. Makanlah minyak ikan, bagi anak-anak makan minyak ikan insya-Allah. Insya-Allah anak-anak memang dah hebat. Terbagi lagi minyak ikan insya-Allah lebih hebat lagi. Jadi berapa bacaan harian? Beberapa bacaan harian yang kita kena baca. Macam saya cerita pada sesi yang lepas, selepas solat fardu kita baca apa? Selepas solat fardu kita baca 11 terus satu kali doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanti ni saya akan share secara bertulis dalam grup insya-Allah. Okey. Okey, itu daya ingatan ada yang saya cerita semalam, tulis perkataan Yasin lepas tu minum. Itu mujarab tau. Tulis perkataan Yasin, tulis Yasin lepas tu minum. Memang mujarab. Saya pun tak tahu tapi ustazah saya suruh saya buat. Memang mujarab. Jadi makan habatus sauda, makan makanan sihat lah. Kurangkan makan makanan yang tak ada apa-apa, yang tak ada apa-apa, kurangkan. Okey. Jadi juga baca Asmaul Husna. Sebelum mulakan baca nak hafal, baca Asmaul Husna. Okey, duduk baca. Nas'aluka ya man huwa Allah. Ni sebelum mula hafal. Sebelum mula hafal. Nanti ni saya akan kongsikan dalam majlis insya-Allah. Jadi amalan harian yang lain pula nak amalkan apa? Siwak. Kena baca amal siwak. Okey? Siwak kena selalu ada. Kena selalu siwak gigi. Itu untuk apa? Untuk mudah untuk hafal Quran. Okey? Kena selalu, lidah ni kena selalu siwak. Lidah, gigi kena selalu siwak. Kemudian kena selalu berlapar. Kena selalu berlapar, kena selalu puasa sunat semasa kita ni menuntut ilmu. Sebab tu kena selalu puasa. Isnin Khamis kita ni wajib puasa. Kena selalu rendahkan kita punya hawa nafsu, rendahkan hawa nafsu kita. Kemudian mestilah solat tahajud dan juga solat tasbih. Belajar agama tak boleh tinggal dua solat ni, solat tahajud dan juga solat tasbih. Dan sebab apa? Yang kelima, menjaga percakapan, menjaga lidah kita, menjaga telinga kita daripada perkara yang sia-sia. Tinggalkanlah perkara yang sia-sia tu, tinggalkan. Jadi amalan yang khusus pula untuk kuatkan ingatan adalah apa? Baca 100 kali surah Al-Fatihah. Baca 100 kali surah Al-Fatihah setiap malam. Okey, tulis. Ini amalan khusus. Ya Allah, saya ni susah sangat nak faham agama. Saya susah sangat nak belajar. Saya susah sangat nak ni. Maka apa? Khususkan amalan baca setiap malam surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali. Ratibkan Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali selepas Isyak. Selama berapa hari? Selama 40 hari. Ni biasa guru-guru bagi apa? Guru akan bagi kat kita bila apa? Bila kita baru mula-mula nak hafal Quran. Mula-mula nak hafal Quran, maka apa? Maka dia akan apa? Dia akan bagi tahu baca 100 kali surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali, sebanyak 40 hari, sebanyak 100 kali selama 40 hari. Bacalah insya-Allah. Insya-Allah ingatan tuan-tuan. Jadi insya-Allah segala apa? Segala benak, segala lembam yang ada dekat otak kita ni akan hilang dan cerdas. Akan hilang dan juga cerdas. Akan cerdas. Jadi okey. Jelas jadi kita nak cerita apa perkara pula yang lemahkan ingatan. Banyak perkara nak lemahkan ingatan pun banyak. Antaranya ada apa? Antaranya adalah apa? Antaranya makan makanan syubhah. Macam saya cakap tadi makan makanan syubhah. Banyak sangat makanan syubhah. Viral je pergi. Viral je pergi. Sedangkan yang masak tu orang kafir, syubhah. Sasar orang yang hidang tu orang Cina. Kan? Sasar ni tempat orang Cina. Ya Allah. Pergi anak-anak muda, anak-anak Melayu. Pergi tempat apa? Tempat-tempat Cina. Kan? Jadi apa makanan syubhah? Apatah lagi jelas haram. Kalau syubhah pun kita tinggalkan, apa lagi jelas haram. Tak tahu tempat tu orang kafir punya tempat. Pergi makan. Kadang-kadang ada apa? Ada arak. Tak apalah, ada boleh halal. Tapi apa sedangkan ada arak. Pergilah banyak lagi makanan lain. Tak payahlah. Makanan-makanan sedap-sedap ni kita ingat kat syurga je. Apa yang sedap kat syurga, apa yang best kat syurga, apa yang nikmat kat syurga. Okey? Dan juga elakkan makan organ-organ dalaman seperti apa? Seperti hati, pedal, kaki ayam, kurangkan. Semasa nak hafal Quran ni lah.
Nak makan boleh, dia makan sikit sudahlah kan. Kepala ayak, kepala ikan, organ-organ yang mana lemah kan. Makanlah daging. Makan daging. Daging bagus. Daging pun banyak protein. Banding dengan apa? Banding dengan bahagian-bahagian lain. Okay, kita ada sikit lagi waktu. Kemudian jangan elakkan makan makanan diperam lama dan dimakan secara kerap. Dimakan secara kerap. Maksudnya contohnya makanan-makanan peram kurangkan. Elakkan lagi baguslah. Kemudian apa? Kemudian minuman yang berkah. Jeruk memang langsung lah. Jeruk memang jauhkan teruslah. Memang tak makan lah. Budu pun kurangkan. Budu, bekasam. Dia kambing perap tu dia tak masuk. Dia tak masuk dengan dia panggil kambing marinate kan. Jadi benda yang perap ni macam benda-benda yang diperap lah. Termasuk kicap kurangkan. Kemudian apa? Kepala ikan. Tapai. Tinggalkanlah. Tempoyak, benda-benda yang mana diperap. Kurangkan. Bukan kata tinggalkan, kurangkan. Dan sos-sos pun kurangkanlah. Benda-benda yang mana dibuat, kurangkan. Kan tak boleh makan tapi kurangkan. Boleh InsyaAllah kita kurangkan. Sebab kita nak belajar ni, nak belajar hafal Quran. Okey. Jadi itu kalau makanan. Perbuatan pula apa? Perbuatan pula apa? Tempe bagus Tempe bagus. Tempe kau tengok kan, budak-budak Indonesia, dia orang ni hafalan dia orang kuat. Waktu saya kat Darul Zahra tu, hebatlah budak-budak Indonesia ni, dia orang kuat makan tempe. Dia orang kuat makan tempe. Masya Allah. Dia orang kuat makan tempe memang makan. Jadi perbuatan yang beri kesan pada ingatan pula apa? Macam saya cerita hari tu, kencing dalam bilik air mandi. Soalan, macam mana pula kalau saya punya bilik air mandi sama dengan tempat kencing? Jadi jangan kencing dekat tempat kita mandi. Okey? Mesti ada tempat kencing, betul tak? Jadi kencing dekat tempat kencing. Okey? Jangan kencing kat tempat yang mana kita mandi. Okey? Yes, jangan kencing atas lantai. Anak-anak ajar daripada kecil, jangan kencing atas lantai. Kencing dekat apa? Kencing dekat sama ada mangkuk jamban ataupun dekat tempat buang lah. Kalau kat Tarim kalau korang cerita kat Tarim, saya cerita sikit boleh Tarim, dia orang kalau rumah-rumah dulu tak ada tau. Tak ada jamban. Tak ada jamban, mangkuk jamban tak ada. Allah, geli pula cerita. Tak ada. Kan? Diorang kadang kita pergi rumah orang-orang Tarim, orang-orang dulu, diorang tak ada jamban. Diorang ada apa? Diorang ada lubang. Lubang tu, Allah, tak tahulah nak cerita macam mana. Nak takat gambar pun ni. Tak ada. Betul. Jadi kadang-kadang kita pergi rumah-rumah orang Tarim yang terutama dekat pasar-pasar, dekat suk tu, kita nak terbuang air. Masuk je terus hilang. Terus hilang keinginan nak buang air. Tak ada keinginan. Tak ada keinginan. Sebab apa? Dhaif. Dhaif. Okey? Okey. Jelas. Okey, jadi semua apa? Kita ni duduk dah lama dalam toilet bercakap. Duduk lama dalam toilet, bercakap-cakap, menyanyi-nyanyi. Menyanyi dalam toilet melemahkan ingatan tau. Kan banyak kita tengok orang menyanyi dalam toilet kan, tes suara dalam toilet, lemah ingatan, melemahkan ingatan. Lagi apa? Perbuatan-perbuatan bercakap-cakap, sembang-sembang. 2 orang dalam jamban, 1 orang dekat sebelah kan, dekat belajar kat sekolah kan, ada 2 jamban kan. Orang kanan kiri, tahu sembang. Woi, kau dah habis ke belum? Betul kan? Mesti korang pernah buat kan? Tu ramai tu. Ramai sembang dalam jamban ni Astaghfirullahalazim. Kan? Kesembang jamban. Siapa kat sebelah Oh, Nikmah. Aku Najwa. Astaghfirullahalazim kan. Sembang pula. Tengah membuang, sembang. Lemah ingatan. Benda tu bukan main-main memang melemahkan ingatan. Kemudian apa? Tidur selepas subuh dan juga lepas asar. Kan? Nak hilangkan rasa takut. Sembang sebab nak hilangkan rasa takut. Lemah ingatan. Okey? Kena hati-hati. Jadi apa? Dan juga apa? Membaca tulisan di kubur. Okey? Baca tulisan kat kubur dan juga apa? Membaca, melihat sembahan orang kafir. Tengok apa? Tengok sembahan, tulisan kat kubur. Kan? Dekat atas kubur ada tulisan-tulisan, itu pun melemahkan ingatan. Okey? Dan juga apa? Dan juga melihat sembahan orang kafir. Sama ada berhala dia, ataupun apa? Ataupun dia lihat, kita lihat dia menyembah berhala. Jadi apa? Jadi tak boleh. Tak boleh. Jadi dia lemah ingatan.
Lemah ingatan, bukan cakap orang tu betul. Jadi apa? Berenung patung, tengok patung. Sekarang ni apa? Apa yang viral? Squid Game. Squid Game yang patung tu, krek tu. Kan? Nampak tak? Kan? Tengok tu pun tak elok. Lemahkan ingatan. Melemahkan ingatan. Tulisan dekat kubur tu batu nisan ke? Ya. Ya. Ya, batu nisan. Kat batu nisan tu. Kat batu nisan tu. Okey. Dan juga apa? Selalu lakukan onani. Astaghfirullahalazim. Tinggalkanlah. Onani ni haram. Tinggalkanlah onani. Janganlah terbiasa sangat tengok-tengok benda-benda. Benda-benda yang pelik-pelik. Keinginan pelik-pelik ni puasa. Keinginan benda-benda hawa nafsu ni puasa. Nasihat saya puasa. Puasa, nafsu ni lemah. Lemahkan nafsu. Lemahkan nafsu. Okey. Squid Game tak boleh tengok ke? Tak payah tengok. Maksiat. Tak ada dapat pahala pun. Okay, kalau tanya saya memang tak payah tengok, buat apa kan? Dah lah. Tengok benda-benda macam tu tak ada apa pun. Jangan sekali terjebak. Satu je, jangan sekali terjebak. Jangan sekali terjebak. Tak payah terjebak. Terjebaklah dengan agama. Ni semua kerja orang Yahudi. Kerja orang Yahudi. Dia apa? Dia nak bagi darah. Darah ni benda yang murah. Darah ni benda yang murah. Sedangkan darah ni lah benda yang mahal. Kematian dia nak yang mudah. Orang mati mudah je. Mati ni mudah. Mati ni mudah. Dah tak ada nyawa orang beriman dia tak ada. Dah tak ada apa-apa dah. Itu yang dia nak tanamkan sebenarnya dalam jiwa kita. Kita lihat hari orang mati, tak ada apa perasaan pun. Tak ada. Orang mati, biarlah. Tak payah terjebak. Apa saja yang viral jangan terjebak. Itu cara dia. Apa saja viral jangan sekali terjebak. Sekali kita masuk, maka apa? Maka kita akan dia kena sihir. Disihir. Kemudian apa? Mendapat keredaan dan doa daripada kedua bapa adalah perbuatan yang sangat mujarab, dan proses menghafal Al-Quran disarankan supaya menyebut satu persatu nama anak mereka. Jadi ibu-ibu yang mana ada anak-anak, tolong sebut nama anak satu-satu. Ya Allah, berikanlah Abdullah, Al-Zahra, Al-Batul, Al-Fatih kefahaman agama yang sempurna. Berilah mudahkanlah Abdullah. Sebut. Bila nak doa untuk anak ni, jangan doa ya Allah, izinkanlah anak-anakku. Tak payah. Doa ni, ibu ni terbaik sekali apa? Doa sebut nama anak-anak. Sebut anak-anak. Lagi-lagi anak tu tengah ujian, doakan dia, sebut nama dia. Okey? Sebab tu ibu-ibu ni kena doa dia panjang. Kalau ada seanak sebelah orang, kena sebut sebelah nama. Doa khas untuk anak-anak. Seibu lah daripada ibu. Kan? Ya betul. Banyak sedekahkan Al-Fatihah untuk anak kita. Okey. Pasal ke-6, ya Allah, sikit lagi. Dah 9.30 dah. Okey, kita habis sikit. Jadi pasal ke-6 ni kita habiskan insya-Allah pasal ke-6. Jadi hafalan Al-Quran ni ada 3 peringkat. Peringkat pertama hafalan yang masuk dalam minda, dalam ingatan. Kan? Dalam ingatan, hafalan, kemudian hafalan tu akan masuk ke dalam lisan, dan hafalan tu akan masuk ke dalam hati. Dia ada 3 peringkat. Pertama sekali ingatan, kedua lisan, barulah ketiga hati. Jadi macam mana hafalan yang masuk dalam ingatan tadi adalah hafalan yang macam kita lihat gambar. Tengok gambar, benda tu apa? Kita capture benda tu, kita tangkap. Oh ni kan. Benda tu masuk dalam ingatan kita. Tapi kita bukanlah ingat benda tu sebiji-sebiji kan, tak ingat. Tapi kita ingat, oh kita pernah tengok kita pernah tengok ni kan. Jadi apa? Jadi dia macam apa? Bila mata ni terang, itulah dia berbanding pada hati. Kalau hati, mata ni dia benda yang terzahir pada hati. Terzahir daripada hati. Jadi contohlah kalau hati, sebab tu jangan dengar lagu lah, jangan dengar maksiat, jangan tengok maksiat, sebab apa? Hati ni akan mencerminkan mata. Jadi apa sahaja yang terlihat pada mata, dia akan terzahir daripada hati. Macam apa yang daripada hati. Contohnya kalau hati ni baik, maka mudahlah untuk dia tangkap Al-Quran tu. Kalau hati tu baik, maka mudah untuk dia tangkap Al-Quran. Jadi dia akan mudah capture Al-Quran. Ini Al-Quran, kan? Al-Quran. Maka dia akan apa? Dia akan mudah untuk tangkap Al-Quran tu. Tapi kalau hati ni kabur, banyak dosa, banyak hitam, maka apa? Kaburlah juga ayat-ayat Al-Quran tadi. Berjujur. Macam tu. Kalau hati ni banyak hitam, banyak dosa, tengok Al-Quran tadi pun apa? Dia tak lupa, tak ingat. Seolah-olah tak pernah lihat. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Jadi apa? Jadi semasa hafal Quran pastikan membaca, kena ada step. Kena ada step. Hafal Quran tadi kena ada step. Step apa? Pertama sekali kena baca nazirah dulu. Kalau kat madrasah saya panggil nazirah, itu baca apa? Baca secara nazari. Maksud nazirah tu baca secara nazari, iaitu secara penglihatan. Lihat kan? Lihat bismillahirrahmanirrahim. Kena ada guru baca satu-satu.
Kemudian apa? Supaya wakaf dia punya wasal, bunyi gunnah dia semuanya betul, kan? Semuanya betul, Dan juga apa? Yang terbaik sekali adalah baca macam mana ustazah baca ataupun ustaz baca. Bagi pelajar lelaki, ustaz baca kemudian diikuti oleh para pelajar. Okey. Jadi macam mana hafalan boleh lancar? Ada setengah guru ni dia akan bagi tertib, tertib ulangan. Setiap guru ni dia ada kelebihan dia. Setiap guru ni dia ada kemahiran dia. Berdasarkan pengalaman dia. Sebab tu guru yang tak hafal Quran, tak syahadah, tak lalui proses syahadah, dia tak boleh mengajar Al-Quran. Itu saya punya pandangan. Sebab apa? Sebab dia tidak tahu proses untuk mengulang Al-Quran tu. Dia tak tahu. Tapi mak saya bagi tahu mak saya ni punya power. Mak saya khatamkan abang saya tahu. Abang saya yang sulung, abang saya yang sulung khatam dengan mak saya. Mak saya ajar. Mak saya ni jahil, orang awam. Mak saya orang awam. Saya cakap tu terang, mak saya jahil, orang awam. Tapi mak saya khatamkan abang saya yang sulung. Abang saya yang sulung. Sebab abang saya sulung ni pergi je madrasah, dia tak nak duduk madrasah. Jadi mak saya ni punya semangat. Saya cerita mak saya punya semangat. Tapi itu dululah. Sebab mak saya ni terlalu bersemangat pada waktu muda dia. Semangat sangat. Tapi bila dia tua, dia macam lemah semangat. Dia macam putus asa, saya rasa lah. Sebab tu dia kena apa? Belajar agama ni ataupun untuk agama ni kita kena ada apa? Kena ada guideline tau, guideline. Maksudnya apa? Supaya kita tak semangat sangat, tak asuk sangat sampai kita memang sanggup buat macam-macam ataupun bila sampai setahap kita dah tak larat. Sekarang kalau tanya mak saya kan, macam mana nak didik anak hafal Quran dia? Tak payah sebab dia teringat dia susah dulu. Dia tak payahlah, biar je lah macam Abdullah dia cakap, biarlah masuk sekolah dulu, tak payah hafal Quran lagi. Sedangkan waktu kita orang kecil-kecil dulu, kita orang besar-besar lah, saya ni anak ketiga, so kita besar, mak saya cakap, kena hafal Quran, kena, wajib. Mak saya garang, mak saya. Saya ceritakan, mak saya rotan, dia semangat. Kekuatan dia tu luar biasa lah, dia punya keinginan tu besar kan. Sebab tu abang saya boleh khatam dengan mak saya. Tapi yang bawah-bawah ni dia dah lemah semangat. Dia dah lemah semangat. Dia cakap tak payahlah, bagilah. Dia dah ni. Sebab apa? Satu benda lah apa yang saya faham adalah dengan apa, kalau tanya mak saya betul, ada ramai yang kenal mak saya juga kan. Tapi kalau tanya mak saya sekarang, macam mana nak hafal Quran kan? Mak saya cakap apa? Biarlah dia besar-besar sikit hafal Quran. Sedangkan abang saya hafal Quran tu kecil. Saya hafal Quran waktu kecil dan saya berjaya hafal Quran, abang saya pun berjaya. Tapi adik-adik saya tak pun. Adik-adik saya tak pun. Sebab apa? Sebab itulah agama ni berpandukan pada wanita. Adik-adik saya ada ke? Adalah yang kecil tu tak tengah hafal kot. Saya pun tak pasti sangat. Tapi maksudnya lain lah dengan cara didikan kita orang dulu. Waktu kita orang dulu lain. Mak saya berubah 360 darjah. Waktu kita orang lain. Sebab tu yang besar-besar ni okey sikit lah. Bukanlah saya bangga ke apa, tapi yang besar ni okey sikit. Yang bawah-bawah tu dah macam nak ambil SPM, nak belajar dunia banyak kan. Belajar ambil SPM macam tu lah. Jadi yang saya faham bila kita belajar, kita semangat, kita ni orang jahil kan. Kita orang jahil, orang awam. Apa yang kita kena faham lah, kita kena berguru. Kita kena berguru kan. Kena berguru. Jadi sebab tu kena ada guru kan. Sebab saya tengok, kalau bukan saya cakap mak saya tak bagus ke apa, tapi saya nak bagi tahu kekurangan adalah apa, bila kita ni buat sesuatu dengan semangat. Semangat dengan tidak, semangat ni akan mempengaruhi kehidupan kita. Kan? Semangat bagus, teruskan semangat. Yang penting kita belajar. Sebab tu kita masuk daurah ni. Kan? Sebab tu masuk daurah. Cara belajar nak hafal Quran macam mana? Biarlah semangat tu berterusan. Kita nak, apa yang kita nak daripada belajar agama ni? Semangat ni berterusan. Okay? Semangat ni berterusan, belajar berterusan. Ibu ni kena belajar sebab ibu ni madrasah. Tak boleh kita sebab tu kita jangan buat ikut semangat. Kita kena ada ilmu. Kan? Kena ada ilmu. Jadi masya-Allah, kalau korang tengok waktu kalau saya tahu, masih tak pernah cerita dah sekarang macam mana dia didik anak-anak dulu. Kalau sekarang tanya dia, sebab abang-abang saya masya-Allah. Bukan masya-Allah apa, abang saya ni tak biasa je lah, tak adalah masya-Allah pun, tapi memang orang kata apa, mak saya boleh hafal khatamkan Al-Quran. Sebab tu saya yakin ibu-ibu yang mana dia orang awam pun insya-Allah dia boleh dia boleh lahirkan anak hafaz. Saya yakin sebab mak saya buat. Mak saya buat. Masya-Allah. Cuma jangan tinggalkan ilmu. Jangan tinggal belajar agama. Jangan tinggal belajar agama. Kena terus bagi korban untuk agama.
Betul saya cakap. Ini pengalaman saya. Sebab apa? Sebab tu saya cakap saya pun nak anak saya jadi hafiz Quran juga kan. Tapi apa? Tapi saya buat tu berdasarkan berlandaskan ilmu. Landaskan ilmu. Sebab tu beza orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sebab tu ibu-ibu jangan putus asa untuk belajar ilmu. Kena ada belajar ilmu kan. Kena belajar ilmu. Jadi dengan ilmu tadi kita akan hormat guru-guru. Dengan ilmu tadi kita akan bersama ilmu. Mak saya kalau cakap memang Masya Allah. Mak saya memang Masya Allah. Saya pun idola saya lah. Didik anak-anak dia yang besar-besar dulu lah. Kan, memang Masya Allah. Mak saya garang. Mak saya semangat. Mak saya bangun malam, nangis. Waktu kecil-kecil, kita orang kecil-kecil dulu. Kan, mak saya selalu bagi semangat untuk kita orang khatam Quran, syahadah kan. Memang Masya Allah lah. Tapi kalau yang sekarang-sekarang ni mungkin dia dah tua. Saya rasa mungkin dah tua. Kan, mungkin dia dah tua. Jadi dia pun dah penat. Dah penat, dah tak larat kan. Jadi itulah kan. Dia dah letih lah saya rasa kan. Dah letih. Dia kalau tanya dia, orang tanya dia macam mana didik anak-anak. Dia kata lah tak payahlah. Biarlah dia orang nak buat apa. Biarlah dia orang. Saya rasa dia dah penat kan. Dah penat. Okay. Jadi insyaAllah sebenarnya panjang lagi ni. Panjang lagi ni. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi esok lah. Pasal 6 ni cara melancarkan hafalan Quran. Semua akan masuk sesi esok. Esok. Dia sebenarnya kita dah habis dah. Kita dah habis dah pelajaran untuk apa? Untuk sesi pertama ni dah habis. Sebenarnya saya nak tambahkan cara untuk hafal Quran. Jadi tips menghafal Quran ni kita akan sambung esok. Sebenarnya tips tu tambahan. Tapi cara dia korang dah tahu dah. Apa persediaan kan? Apa persediaan untuk hafal Quran? Apa persediaan untuk ni korang dah faham. Jadi insyaAllah kita ibu-ibu pun jangan putus asa. Jangan putus asa daripada apa? Daripada ni. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang. Sebab saya ni lahir daripada mak saya orang awam, kemudian mak saya ni dia semangat nak didik anak-anak kan. Jadi saya faham, saya nampak macam tu macam tu saya nampak lah. Jadi sebab tu saya cakap jangan tinggalkan belajar agama. Jangan tinggalkan belajar agama. Sebab apa? Bila kita tinggalkan belajar agama, kita tinggalkan guru, kita ikutkan semangat kita je. Macam hari ni kita masuk daurah semangat nak didik anak-anak hafal Quran kan. Kita tak ada landasan yang betul. Kita tak ada semangat, kita tak ada booster kan. Tak ada booster. Maka apa? Maka sebab itulah kita akan bila kita down tu kita akan down terus. Sebab tu kena berterusan. Belajar agama ni ibu-ibu ni, ibu-ibu yang nak didik anak-anak ni kena belajar berterusan. Kena belajar kan. Kena belajar berterusan. InsyaAllah. Jadi sesi 2 siapa yang tak daftar sesi 2 insyaAllah saya akan bagi juga. Saya akan bagi juga esok. Nanti saya bagi link dalam Telegram insyaAllah. Sebab apa? Ada orang-orang yang infakkan tu, dia jadi macam ni. Ada orang main infakkan, tapi banyak masuk kat madrasah-madrasah. Jadi satu madrasah, dia pakai satu phone je. Satu phone 30 pelajar. Satu phone 30 pelajar. Jadi apa? Jadi tak adalah. Jadi banyak slot yang boleh masuk lagi. Jadi insyaAllah boleh ramai lagi yang hadir insyaAllah. Sebab tu saya bagi je. Saya bagi je yang mana. Sebab kita anggaplah orang yang infak tu dia dapat 2 pahala. Dia dapat dua orang dapat hadir lah sebab satu infak dia kan. Jadi insyaAllah banyaklah pahala orang tu dapat kan. Pelajar-pelajar madrasah dapat, yang hadir pun dapat. Okay, jadi kesimpulan daripada kisah yang saya cerita tadi, kisah keluarga saya, bukanlah maksudnya tak bagus nak semangat. Okay, kena faham, bukanlah tak bagus semangat, tapi nak bagi tahu semangat sahaja tanpa ilmu ni memang akan melahirkan kesan kita akan penat. Sama juga kita buat apa-apa pun macam tu. Nak kita semangat sangat, saya nak tutup aurat sempurna, niqab, nak pakai niqab kan. Saya belajar saya nak pakai niqab. Ramai orang berubah pakai niqab masya-Allah lepas hadir majlis. Tapi yang perlu ditakutkan adalah bila dia mula tinggalkan majlis ilmu. Mula tinggalkan majlis ilmu, maka mulalah kefahaman dia salah. Mulalah dia hanya buat ikut semangat. Jadi apa? Semangat sahaja tanpa ilmu akan melahirkan perkara yang sia-sia. Sia-sia je sebab apa? Sebab dia mula dia takut separuh jalan. Jadi kita ni biar perjuangan kita sampai akhir hayat kita. Hari ni kita pakai niqab sampai akhir hayat kita pakai niqab. Hari ni kita solat sempurna sampai akhir hayat kita solat sempurna. Hari ni kita rasa kita ni rendah di hadapan Allah sampai akhir hayat kita rendah dengan Allah SWT kan. Sebab tu kita sebagai ibu jangan rendahkan para ulama. Jangan rendahkan guru-guru kita, guru-guru anak kita, jangan. Jangan rendahkan dia. Jadi kita ni kena muliakan. Sebab apa? Supaya anak-anak kita ni semua jadi ulama-ulama. Anak-anak kita ni jadi sebab doa guru-guru kan. Sebab doa guru-guru. Jadi insya-Allah
moga Allah SWT berikan kefahaman agama yang sempurna pada kita kan. Moga Allah SWT beri kefahaman agama sempurna pada kita, dapat didik anak-anak dengan sempurna, dapat didik diri kita dengan sempurna, dan juga dapat Allah SWT pilih kita semua jadi hafizul Quran kan. Hafal Quran seronok. Kalau semua orang hafal Quran seronok kan. Sebab apa? Semua orang baca Al-Quran. Jadi akhlak kita akan belajar macam mana akhlak Al-Quran. Macam mana semua banyak lagi pelajaran-pelajaran tentang Al-Quran kita kena belajar, subhanallah. Jadi Al-Quran ialah satu perkataan Allah SWT yang mulia, perkara yang mulia sekali yang kita kena usahakan. Dan juga Al-Quran adalah satu benda yang kita kena tanamkan. Jadi kalau ada suami, kena hafal Quran juga. Kena azam suami pun hafal Quran. Kena azam anak-anak semua hafal Quran. Kena lahirkan keluarga yang penuh Al-Quran. Jadi kita kena bina rumah yang sentiasa membaca Al-Quran. Jadi rumah ni kita kena jadikan rumah kita macam surau. Ada pagi suami kita baca, tengah hari anak kita pula baca, malam kita pula baca. Jadi berterusan. Surau tu kan berterusan amal ibadah kan. Bayangkan rumah kita kan, rumah kita yang berterusan dengan amal ibadah. Subhanallah kan, berterusan dengan amal ibadah. Jadi anak, ada berapa orang anak? Kat rumah ada berapa orang anak? Cuba cerita, berapa orang anak? Kita ada berapa orang anak kat rumah? 5, 1, 4. Oh ramai, 6. Oh ramai. Masya Allah, 2 orang pun ramai. Okey, rumah kita macam mana? Gile-gile, gile-gile. 4 jam kau baca Quran, 4 jam anak kedua, 4 jam anak ketiga, 24 jam penuh dengan amalan agama. Sebab tu untung anak ramai. Siapa yang tak ada anak pula, gile-gile pula dengan suami. Siapa yang belum ada anak lagi, gile-gile dengan suami. Waktu ada kat rumah selain waktu kerja kan. Waktu kerja, gile dengan suami. Kita baca, suami kita pula baca. Selalu rumah ni akan tenteram. Sampaikan seluruh perabot-perabot dalam rumah, seluruh benda-benda dalam rumah ni jadi saksi dekat akhirat nanti. Sekarang ada anak tekak je. Yelah, baca dengan anak tekak lah kan. Tak apa kan. Apa yang kita ada kita kena baca. Mulakan daripada rumah kita. InsyaAllah moga Allah SWT berikan zuriat. Moga Allah SWT berikan zuriat yang salih-salihah. Dan juga semoga Allah SWT berikan pasangan yang salih-salihah insyaAllah. Soleh lah. Soleh. Dan juga moga Allah SWT izinkan kalian semua merasai keluarga yang dapat hidupkan agama yang sempurna dalam rumah. Dapat hidupkan keluarga yang sempurna, dapat lahirkan zuriat yang salih-salihah insyaAllah. Kita semua jadi asbab syafaat pada kita di akhirat kelak nanti. Jadi asbab kebaikan untuk umat Nabi SAW, dan juga asbab kebahagiaan kita dekat akhirat nanti insyaAllah. Sebab tu untung lahirkan anak ramai-ramai kan. Kalau tak ada anak, untung khidmat pada agama. Jadi siapa yang khidmat agama? Orang kata saya ni tak ada anak. Tak apa, kamu khidmat agama, itulah anak kamu kan. Khidmat majlis agama kan. Ini semua orang dapat pahala-pahala berterusan. So apa kita nak anak-anak, kita nak doa berterusan. Tapi Allah SWT ni maha adil. Bukanlah pahala tu hanya pada anak-anak sahaja, tapi siapa yang khidmat pada agama kan, siapa yang bangunkan majlis kan, siapa yang hadir, siapa yang infak, semua dapat kat kita. Sama juga macam anak-anak. Sama juga macam anak-anak ni, tadi kita nak anak-anak sebab apa? Sebab nak doa kita. Banyak lagi orang boleh doa kita kalau kita ni belum ada anak. Ramai lagi orang boleh doa kita. Allah SWT bagi anak-anak semua, banyak anak-anak kita kan. Banyak anak-anak kita, tapi bukanlah anak-anak macam anak yang kita lahirkan, tapi sahabat-sahabat kita yang mana bersebarkan majlis-majlis ilmu. Sebab daripada itu ramai orang dapat belajar agama juga. Jadi insyaAllah pahala berterusan, jangan risau. Allah yang bagi pahala, Allah yang buat pahala tu, Allah yang sempurnakan pahala tu, Allah yang masuk kita syurga. Minta doa ke Allah, ya Allah, ya Allah, minta kepada Allah. Minta apa je Allah akan kabulkan. Tak kabulkan dekat dunia, Allah SWT bagi dekat akhirat. Jangan sekali-kali minta kepada makhluk, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah kan. Minta kepada Allah SWT. Ada anak-anak, bukan anak-anak ujian kan. Jadi bukan semesti ada anak, tapi semestinya dapat amal agama sempurna. Tak semesti ada anak, tapi dapat amal agama sempurna. Rumah sentiasa amal agama kan. Rumah sentiasa ada buat majlis doa, rumah sentiasa penuh dengan doa-doa. Rumah kita ni selalu jadi asbab hidayah pada orang lain kan. Pergi jumpa orang lain, tak ada bukan orang ni masya-Allah kan. Semua penuh dengan kebaikan. Jadi tak kisah pun ada anak ke tak ada anak, bukan satu isu kan. Ada pasangan tak ada pasangan, saya ibu tunggal, saya dah bercerai, tak ada masalah. Agama adalah agama kita kan. Tidak tertuju pada sesiapa, tidak ta'alluq kita pada sesiapa pun. Kita amalkan agama, kita sendiri amalkan agama insya-Allah. Kita sendiri amal agama. Kita ada kawan, kita ajak kawan-kawan kita hadir majlis ilmu sama-sama. Jadi pahala ni berterusan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi anna naktarafna
وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة استر لنا العورات وآمين روعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدد الطش الصحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبتنا سائي إن شاء الله. InsyaAllah jumpa esok boleh? InsyaAllah semua masuk. Semua masuk esok insyaAllah. Boleh siapa yang tak daftar esok, tak sempat daftar esok tak apa insyaAllah. Kita doakan. Ni ramai yang infak-infak ni. Ramai infak-infak insyaAllah. Kita bagi semua orang insyaAllah dapat belajar agama. InsyaAllah jadi insyaAllah Azam boleh Azam jaga makan, jaga lidah, jaga telinga kita daripada maksiat, jaga hati kita. Azam supaya kita ni mudah baca Al-Quran. InsyaAllah. InsyaAllah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. InsyaAllah jumpa esok. Allah dah boleh lihat dah. Saya baca doa kan?